Sebelum kau buka, aku dah kena mengepam-ngepam. Gepam dulu, gepam. Dia jangan beritahu Sofia tau. Apa? Kau pergi support? Ha, Oh, ni tak bagi kau support. tak. Hello, what up? Welcome to the stream. Kita sebelum kita start aku nak korang share dulu, tag screen dulu. Cukup 5k lah, 5k like kita start podcast dengan Borhan secara eksklusif ni kita akan buat podcast bersama Borhan. So korang kena tag screen dulu, 5k like aku start podcast terus. Borhan buka cam korang nak tengok Borhan, korang kena tag screen dulu 5,000 aku terus start podcast. Korang share dulu stream ni. Sebelum ramai aku support ni. Wadah. Maipi tag screen dulu Maipi. Kita nak podcast dengan Borhan ni. Sekejap korang kat sana cuaca pukul berapa? Ui, Maipi. Ya Allah ya Tuhanku, Maipi. Terima kasih. Sabar Maipi, belum start lagi. Sabar. Belum start lagi. Sabar. Terima kasih dengan train ni. Thank you so much. Semoga murah rezeki. Semoga dilimpahkan rezeki Borhan, kat sana sekarang cuaca berapa darjah Celsius? Pagi ni sejuk. Sekejap, pagi ni loading. Pagi ni 10 dengan hujan. 10 darjah Celsius? 10. Lepas tu campur dengan hujan dan windy. Nampak dia. So dia sejuk lah. Dia hari ni satu hari hujan. Satu hari. Lepas tu pukul tadi pukul Okay. 5,000 like. Come on gang. 5,000 like. Aku start Borhan buka cam. 5,000 like. Aku start Borhan buka cam. Sana hujan ke? Hujan. Sini tadi pukul 6 pagi cuaca dia punya Celsius 5 pagi tadi. Ni kira panas agak ni. Kepala otak dia 5 sial. Macam mana saya rasa 5? Kat Cameron tu pun aku rasa masih 30 belas kan? Belah 20 yang tu lah. So sini pagi tadi 5 sebab hujan. Okay gang, 2.8. Aku perlukan lagi berapa? Aku perlukan lagi 2,000 sekarang ni. Ada dah 3,000. Cukup je 5k like. Kita start terus podcast. Borhan buka cam eksklusif ramai yang nak tengok Borhan. So kalau korang nak tengok Borhan dekat podcast aku je, korang nak tengok. Betapa eksklusif je benda ni. Tak pernah lagi ni. Orang lain pun tak pernah nampak lagi muka aku. Even Misal orang kau aku tak nampak. Boleh kesian. Baik dia korang. Wadah 5k sebab 5k sebab Borhan buka cam terus ni. Sebab 5k Borhan buka cam terus. Kita terus start podcast. Saya lihat je gelap 6 bilik. Dah terang ni. Dia dah terang sikit dah. Kalau tidak lagi gelap 6 dah, okey. Dah 6.5. Okay, macam biasa. Welcome to the stream semua. Okay, so ni aku punya podcast yang tak seberapa lah. Ni background pun masih bersepah. Okay. Okay, Borhan boleh kenalkan diri. Mungkin ada yang tak tahu. Kira basic je lah. Kau nak cerita pasal in-game pun boleh. Kau nak cerita OC ni pun okey, tak ada hal lah. Terpulang boleh ke? Sekejap. Buka kamera ya.
Asal mic kau bareng ni, bah? Tidak kau bareng. Ha. What up, bro? Halo, Assalamualaikum semua. Okey, seperti korang tahu, nama aku Borhan. So, kalau dalam game, tugas aku adalah jadi penasihat D lah. Dan senang cerita, kira lawyer lah untuk Outlaw. Sebab kenapa aku nak jadi macam tu, sebab aku sendiri belajar pasal law dengan psikologi lah. So, tu kira dia punya basic penerangan lah. Okay, so itu sedikit lah introduction Ha. daripada Borhan. Aku to be honest bro, aku sebenarnya quite speechless sebab kau sendiri offer macam nak kena kat camp pun. Lepas macam buat camp. Kau pun macam okay untuk buat. Sebab aku rasa untuk buka camp Borhan adalah orang yang paling susah. Okay? Lagu tu slow. Lupa untuk lagu. Untuk lagu. Sorry. So bagi aku anggap besar hati lah hari ni Borhan dapat buka camp and dia quite exclusive. So actually to be honest aku beritahu korang, even dalam Discord pun kita lepas Discord Borhan tak pernah buka camp. Tak pernah buka camp. Ini dia buka camp. Okay. Okay, Borhan. Sebelum kita nak cerita ke arah 5M ataupun ke arah ABRT, aku nak tahu lah, sebelum kau kecuburi roleplay ni sendiri, kau sebenarnya main game. Maksudnya kau kompetitif ke? Macam pada main game FPS ke? Mobile ke? So, aku sebelum masuk 5M ni, niat nak masuk tu dah lama. Tapi cuma sebelum ni aku busy dengan COD, PS4. Aku main untuk competition. Quite lama, daripada 2014. 2014 sampai ke 2020 aku bermain COD kompetitif. Kemudian keluar Valorant, aku main Valorant daripada start Valorant sampai 2023, sampai tahun lepas rasanya. Itu pun aku main 2022. untuk kompetitif juga lah. Dan aku ada Hmm. bermain untuk beberapa team lah. Ah. So, terus fully saying 5M, game-game selain FPS ni aku tak pernah main. Ah. Aku memang hidup mati daripada kecil sampai ke besar memang FPS saja. So kira ni Ah. first time lah untuk aku game yang selain FPS. So bagi aku Ah. dia menarik lah. Dia something yang berbeza. Okay, apa cabaran kau, macam kau daripada game FPS, tiba-tiba kau nak kena bertukar game yang lain, macam game roleplay. Apa yang bagi kau satu cabaran untuk kau? Ataupun benda yang bagi kau benda tu susah untuk kau? Apa pada awalnya lah? Susah itu adalah aku rasa untuk aku adapt dengan macam mana cara bercakap dari segi roleplay lah. Sebab kalau kita competition FPS, kita ni dah biasa dengan orang kata trash talking. Kita dah biasa kalau orang tekan-tekan kita. Dan cara Okay? kita balas tu pun kira macam even in tournament kira macam no limit lah. Kira kalau kau nak balas, kau balas macam mana pun boleh. Betul? Tapi dari segi role play ni kita lebih kepada membawa watak kita yang berbeza, walaupun kita nak ranggi, walaupun kita nak marah, tapi kita kena jadi orang yang lebih beradab dari segi marah tu. Kita tak boleh Faham? nak marah yang melebih-lebih. Faham? So itu apa yang aku belajar dan baru aku tahu macam ni. Okay, role play dia keras tapi keras dia ada limit. Faham? Okay. Ha. Sebelum ni kau bermain game FPS, lepas tu kau berpindah kepada game roleplay. Apa yang membuatkan kau rasa macam kau cakap tadi, dah lama, cuma benda tu ambil masa lah. Apa yang membuatkan kau, satu, kenapa kau ambil masa yang lama, and apa yang membuatkan kau bersedia untuk bermain roleplay? Ataupun ada orang ajak kau, macam sebenarnya ada orang ajak kau dah lama, tiba-tiba kali ni macam dia betul-betul push aku untuk ajak main ke, ataupun memang atas diri kau sendiri sebenarnya? Kenapa pada waktu mulanya aku niat nak masuk tapi tak masuk lagi sebab aku agak busy dengan training schedule waktu aku main COD dengan Valorant. So aku akan ada training 1 minggu 5 kali training. Oh. Kemudian setiap hari Sabtu, kemudian aku akan ada tournament usually.
Dan aku lebih join tournament yang LAN tournament lah. Kira offline Hmm. tournament. So aku Hmm. tak ada masa untuk bermain game lain sebenarnya. Uh, Ah, so dan aku tahu kalau aku masuk 5M ni aku akan jadi orang yang lupa training sebab dia ambil masa lama. Benda kalau lalai nak lah. set up, Lalai. benda kalau nak set up perang pun makan 2 jam kan. So so bila masa aku Faham? nak pergi training, betul tak? Betul. Dan aku sebenarnya diajak oleh uh, kawan baik aku sendiri, uh, Dola Abdullah. Dia dulu seorang streamer juga, streamer 5M. Dan aku diajak oleh Iman Dahlia. Orang kata Hmm. Diana. So, So diorang yang mengajak aku. apa maksudnya apa relationship apa kena mengena kau dengan dia? Maksudnya dia kawan? Maksudnya kawan memang kawan game ke ataupun kawan memang kau dah kenal daripada kat luar ke? Itu macam mana? Sebelum kau uh, bermain 5M, maksudnya bermain Valorant tu kau dah kenal dia kat luar ataupun kau kenal kat Valorant and then baru kau join main 5M? Aku first time aku kenal diorang adalah menerusi Valorant. Kemudian Hmm. kita orang memang kawan di luar. Hmm. Kemudian apabila server ABRP ada, waktu aku masuk tu, server ABRP tak silap aku limit dia 150 orang je. Oi, kau kira antara orang yang terawal lah. Kau Ah, kira so antara orang yang aku terawal lah. so aku masuk waktu tu season 1. Aku Hmm. masuk lama tapi Hmm. aku berehat sebab lepas aku masuk tu aku still ada training sikit. So aku Hmm. berehat selama dalam 2-3 bulan aku berehat. Hmm. Kemudian Hmm. bila aku dah habis training, dah tak ada kontrak semua, then aku masuk balik lah. Ah. So aku tinggalkan lah FPS tu. So maksudnya ABRP ni your first negara lah bro. Ya, betul. Ini adalah Oh. negara pertama aku. Okay. Ah, Okay. Sebelum ni lah, sebelum ABRP, kau pernah apa je negara server ataupun negara yang kau pernah tahu? Macam selain daripada macam ada nama-nama lain tu yang kau pernah tahu. Boleh tak bagi aku tiga lah. Tiga nama yang sebelum ABRP kau selalu dengar orang duk sebut-sebut pasal negara. aku tak tahu tapi tak silap aku lah sebab aku tak berapa ingat lah. Uh, Dulu ada ke server nama Todak V2 ke apa ke, ada ke? Ada. Ada, okay. Yang Ada. server tu aku pernah dengar tapi aku tak follow siapa-siapa kalau ada stream ke apa, aku tak follow lah. It's just Ah, that bila aku download 5M tu, aku ada nampak beberapa server MY yang ada. ah, So itu je lah, itu antara yang aku ingat lah. Todak ah. V2, lepas tu apa? Ada Fantasy. Ada Ada, ke ada, Fantasy? ada, ada fantasi. Kan? Fantasy. Itu sajalah. Baru sekarang Uh, aku tahu rupa-rupanya sebelum ni banyak ada apa sekarang ada NGU lah, ada betul. ground lah semua. So Uh, tu baru aku tahu sekarang ah. Tapi dulu memang aku tak tahu. okay. So kita dah habis cerita dah pasal macam mana kau kenal 5M, macam mana kau masuk 5M tu. Okay, biasanya kalau macam aku suka tanya orang, aku teringin nak tahu. Dia orang macam kau orang pertama kan, orang yang first time main roleplay, apa yang kau buat? Maksudnya first time kau masuk dalam negara, kau jejak dalam negara, apa benda yang pertama yang kau buat yang kau ingat sampai ke sekarang lah? Benda yang kau rasa kau memang terus pergi cari orang berborak ke, ataupun kau pergi buat kerja side job ke, ataupun kau pergi cari kawan ke, apa benda yang kau buat? Benda pertama aku masuk negara ni, aku masuk beramai-ramai sebenarnya. Iaitu semua Oh, anak-anak Rahman. oh. Ah, Okay. Sekejap. Sebelum kita cerita lebih dalam kan. Aku lupa. Macam mana wujudnya anak Rahman ni sebenarnya? Mana datang anak Rahman ni? Aku ah. sebenarnya aku macam confused sebab biasanya orang yang ada family ni biasanya dia daripada negara lain tau. Dia macam dah daripada satu negara tu dia dah ada family and then dia berhijrah ke negara yang baru. So that's why ada keluarga. Macam kau baru bro. Mana datang family Rahman tu? So anak-anak Rahman ni sebenarnya adalah kawan daripada luar. Kira kawan OC aku. Oh. Kawan yang sangat rapat. So diorang ni juga merupakan kawan-kawan kepada Diana. So Oh, faham. bila kita orang masuk, kita orang just cakap okay, kita letak semua anak-anak Rahman. Ah, Tapi
tak Mana semua dah, yang selalu bermain. mana datangnya inspirasi Rahman tu? Kenapa bukan Ahmad ke, Abu ke? Kenapa Rahman? Sebab somehow kita orang buat research tau sebenarnya kenapa Rahman ni. Sebab kita orang waktu mula-mula pembikinan tu kan, Ah, mula-mula terciptanya idea tu, kita orang macam, okay, aku nak satu nama klasik. Sebab aku tahu, aku dapat rasakan kalau orang main 5M ni, dia jenis yang nama yang set-set nak orang putih, betul set-set betul ni kan. betul betul Dan betul aku betul macam, okay, betul. apa nama Melayu yang klasik tapi Ah, dia tak nampak macam klasik sangat. Dia nampak macam, okay, dia macam ah, timeless. ah, So, faham, so faham. sebab tu tercetusnya idea macam, Rahman okey ke kan? Ada So, beberapa nama lagi sebelum tu ah, sebenarnya. ah, ah, Contohnya macam, ah, apa nama Ali. Tapi bagi aku Ali is general tau. Dia tak betul sesuai betul. anak-anak Ali. Kan? Betul. Lepas tu macam Betul. apa yang nama? Aku macam Rahman. Tak tahu dia macam klik tau Rahman tu. Tapi ada Faham. beberapa nama lagi yang aku tak ingat lah. Yang kalau betul terjadi lagi pelik daripada Rahman. Okey, boleh tak kau listkan siapa anak Rahman? Anak Rahman ni ada berapa Okay. orang adik-beradik sebenarnya? Anak Rahman ada 10 rasanya. Okay, aku dah mula nak kena mengira ni. Sabar jap. Okey, okey. Okay. Yang pertama ada Borhan. Okey. Okay. Orang Rahman. Kemudian dia ada Rosmawi Rahman. Terus mau Rahman. Okey, Okay. kepala otak tu. Kemudian dia ada Bijan Rahman. Bijan Rahman. Burger. Burger is it? Burger. Okey. Okay. Kemudian Baldu. Baldu pun burger. Baldu tu Baldu. nama dia bukan Baldu Sameon ke? Dia Sameon. Ah. Tapi sebenarnya dia patutnya Rahman. Dia Tapi kira dia letak nama Sameon. dia kira anak yang atau adik-beradik yang duduk kat kampung. Lepas tu berhijrah ke KL nak nama macam nampak KL sikit. Dia letak Sameon lah. Dia Okey letak okey. Sameon. Okey. Kemudian kita orang ada Ramli. Ramli okey. Ada Ramli Rahman. Kemudian ada Sofia Rahman. Ada Jena Rahman. Aku rasa korang tak pernah dengar. Aku pernah. Waktu first day. Ya, Kita betul. masuk. Betul. Kemudian ada Jena. Kemudian ada Tukiman Rahman. Tukiman Rahman. Okey, Tukiman. Tukiman Rahman. Lepas tu ada Salman Rahman. Oh, tapi tak nak tengok. Yang tu diorang ni akan masuk atas benda-benda tertentu je. So Tukiman, Salman. Lepas tu ada lagi satu Abdul Rahman kot. Abdul pun aku tak pernah. Tak pernah. Yang aku rasa ada seorang lagi. Aku lupa nama Rahman dia apa. Tapi memang ada seorang lagi. So dalam 4 orang ni lah. Dia akan masuk kalau Burhan Rahman Kedirigan je. Faham. So diorang ni kira adik-beradik yang memang gila punya lah. Maksudnya Mausik adik aku time tu kau akan dengar nama siapa Abdul Rahman. Siapa ni semua yang 4 orang ni lah. Betul. Sebenarnya pasal kes-kes yang sebelum ni, bila aku kena kan, ada je budak-budak tu masuk. Ada je family ramai yang masuk. Tapi orang tak tahu. Dia ada. Okay. Kita dah cerita sikit pasal family Rahman. So orang pun dah tahu dan family Rahman tu datang dari mana. So maksudnya kau masuk ABRP masa tu dengan keluarga Rahman lah. Dengan adik-adik Rahman lah. Okay, then apa yang korang buat dalam masa ramai-ramai tu? Sebab sekarang aku tengok ada yang jadi kedai burger, ada yang jadi polis lah, apalah. Macam mana? Apa yang first kali sebelum korang jadi tu semua, apa yang korang buat? Sebenarnya waktu kita orang masuk negara pertama kali, kita orang ni lebih kepada memeningkan pihak menteri lah sebenarnya. And specifically Diana. Sebab kita orang ni jenis yang first time main 5M, tapi kita orang dah biasa main GTA Online. So yang lain-lain ni. So kita orang masuk, beli kereta, beli kancil. Beli kancil, baru jalan tak sampai 5 minit, pintu kiri kanan hilang, bumper hilang, hood hilang. Jenis bawa kereta memang terbalik punya. Okay, faham. So, kita orang pula jenis yang tak tahu pasal masuk ni, tak tahu rule. Kan? Masuklah, bawa lah kereta kancil ramai-ramai. Kita lebih kepada berjalan beramai-ramai lah.
Kau Kat situ carry lah. macam tu lah. Carry ramai dalam kereta macam tu lah. Carry ramai-ramai sampai dalam kereta 8 orang lah. Even driver pun carry. So tak tahu. So bila dah ditegur, kita orang belilah setiap seorang satu kancil. Bila setiap seorang beli satu kancil, kemudian jalan-jalan-jalan. Dah boring, pergilah beli L dengan Interesting gula-gula. lah. Dia bila dah beli benda tu, dah mula dah. Bila jalan-jalan, pergi tembak tayar adik-beradik masing-masing. Lepas tu tinggalkan. Lepas tu Faham. campak adik-beradik masing dekat dalam laut. Dia memang macam tu. So maknanya family Rahman ni pada awalnya kurang bergaul dengan orang lain lah. Lebih kepada spend time sama family sendiri lah. Betul. Kita orang bersendiri je. Faham. Okay. So tak lama tu kau berjalan-jalan, mungkin ada yang tak tahu kan macam mana perjalanan kau awal ni, macam mana kau boleh berjumpa outlaw. Mungkin kau nak share sikit lah. Kau pernah cerita dengan aku ingat cerita tu, tapi tak ramai yang tahu benda ni. So kau mungkin boleh share sikit macam mana kau boleh jumpa outlaw ni, and kenapa outlaw? Soalan ni aku pernah tanya ketika mana kau depan aku first time kau nak masuk outlaw. Ini soalan aku tanya kau. Betul. Aku setelah kita orang ni semua ada kancil lah, ada apa kan. So aku pun boring lah bawa kancil kan. So aku belilah Tesla. Waktu tu zaman tu Tesla lagi. So aku beli Tesla tu, aku pergi modi. Aku selalu modi dekat seorang ni, nama apa nama dia? J. J. Aku selalu modi dekat J. Rambut doktor, muka penuh tatu, suara berada-berada kan. Bro. Aku selalu pergi kat J. Dan aku tengok J ni dia jenis yang bagi harga runtuh punya. Harga yang tak masuk akal punya. So aku cakap aku berminat lah dengan dia ni. So semua kereta adik-beradik aku, semua aku buat dengan dia. Even kereta pertama Rosmawi kancil tu pun buat dengan dia. So ada satu masa tu aku nampak dia berborak dengan Rel, tak silap aku. Rel ke dengan Cik kot. Aku lupa siapa. Tapi aku rasa Rel. So borak-borak. Dia kata Taiko panggil ni. Taiko panggil. And waktu dia tengah buat kereta aku. Pasal aku pun cakap dia ni ada gang ke kan. Macam shock juga kalau jangan gang ni kan. Masa tu dia tengah buat kereta kau ke apa? Masa dia tengah buat kereta aku. Okay. So aku duduk kat tepi. So aku cakap macam menarik ni ada gang ni. Aku sajalah kacau dia cakap. J, lu mesti payung besar kan sini kan J. So dia kata yang mana ada, tak ada gangster-gangster pun. Cakap lu Taiko lah sini. Lepas tu dia kata bukan. So aku cakap okey lah, tak apalah. Aku macam let it slide je lah. Tapi aku tahulah dia ni dalam gang. So lama dalam masa 2 minggu tu aku kerap macam call dia. Kalau aku masuk negara aku roger dia tau. Cakap ada mana kan. Tiba-tiba dia nak jual aku motor, tak silap. Dia jual aku motor tapi dia suruh aku jumpa dia dekat markas. Okay, cok. Kau tadi kau cakap Ustaz kau masuk negara je, kau roger dia. Apa yang membuatkan kau rasa tiba-tiba kau nak selalu roger dia? Sebab dia kata dengan aku, dia tanya aku, baru ke? Aku cakap, ya baru. Dia kata, kalau kau ada apa-apa, nanti kau roger aku. So aku cakap, baik lah. So, aku boleh roger dia lah. So sebab tu, kalau aku masuk negara, aku akan roger dia. Cakap, J, kau ada mana lah? Aku nak buat kereta ni. Dia sebab waktu awal-awal permulaan aku main tu, memang everything aku masuk sebab kereta je. Aku masuk negara sebab kereta. Aku normal masuk lelaki. Lelaki normal gitu. Aku beli kereta baru. Ataupun kereta aku dah terbalik. Kereta aku rosak. Itu je. Sebab tu aku banyak call dia. Faham. So aku tanya dia macam, borak-borak dengan dia pasal kereta mula-mula lah. Yelah kita lelaki kan. Lama-lama kelamaan tu dia pun macam selesa dengan aku. Aku pun selesa dengan dia. So aku tanya dia, aku nak masuk gang kau boleh? So dia kata, boleh, nanti datang markas. Aku pun, datang markas lah. Okay. Di situlah aku rasa aku first time jumpa kau kot. Betul. Okay. Kan? Okay, sebelum kau datang markas,
Sebelum kau tanya J yang kau nak join Outlaw, sedangkan kau pun antara orang yang terawal dalam negara ni. Sebab dia kau tahu dia Hmm. orga mana yang wujud dulu semua benda kau tahu. And then banyak orga masa tu. Waktu tu aku rasa ada 8 ke 9 orga termasuk Outlaw. Kenapa Outlaw pilihan kau? Sedangkan masa tu tengah peak apa tau? Latino tengah peak, and Kapak tengah peak, Beli tengah peak, and orang tengah tengah apa tengah grow, tengah besar. Kenapa Outlaw masa tu? The reason behind it adalah waktu kan aku kata aku bercuti kan. Aku masuk season 1 tapi aku bercuti dalam 2-3 bulan. So aku masuk dalam season 4 tu tak silap aku lah. Season 4, season 5. So bila aku masuk balik, adik-beradik aku beberapa anak Rahman dia dah masuk ke orga-orga lain. Faham? So the reason why aku tak masuk Latino sebab adik aku Bijan dalam Latino. Ah. Kan? Kenapa kau memilih untuk tidak bersama dengan dia? Sedangkan ini keluarga kau ni. Biasa orang lain, dia mesti akan nak duduk satu keluarga dengan dia. Tapi kau ambil keputusan untuk, okay, kau duduk kat keluarga sana, aku duduk kat keluarga sini. Sebab apa? Okay, sebab kenapa aku nak berpecah-pecah keluarga Rahman ni sebab aku tak nak keluarga Rahman ni dia nampak macam terlampau sekelompok. Aku Hmm. nak nampak keluarga Rahman ni jenis satu keluarga yang boleh berborak dengan semua orang tau. Maksudnya Faham? kita ni bebas. Kita ni Faham? mewarnai setiap orga. So sebab tu bila Bijan kata dia dah kat Latino, aku cakap okay, aku takkan sama dengan kau. Hmm. Kan? Lepas tu Faham? aku aku ada tanya beberapa orang juga kan. Ah, Macam aku cakap dengan kau semalam lah. Tanya ah, beberapa orang. Aku nak masuk Outlaw. Tapi beberapa orang tu dia warn aku jangan masuk Outlaw. Tapi aku oh, cakap why? Pertanyaan aku adalah kenapa? Kenapa bukan Outlaw? Kenapa tak boleh masuk Outlaw? ah, So dia kata okay, Outlaw ni ada macam ada case kan. So aku cakap okay, tak apa. Biar aku try dulu masuk Outlaw. Biar aku tengok dulu macam mana. Kan? Sebab sebelum aku truthfully saying, aku memang tak kenal Outlaw. To be honest, aku tak kenal organ mana-mana pun waktu aku masuk. Kan? Dan aku tak kenal siapa, streamer ke. Aku tak kenal siapa orang kanan, aku tak kenal kau semua. Aku kenal J je. hmm. Aku kenal kau pun sekali. Sebab aku pernah baiki kereta dengan kau. Oh, ya ke? Sebab, Ya ke? betul, sebab dekat nombor phone aku, Mechanic Jack. Ya ke? Aku tak ingat tu. Yeah. Kau pernah aku dah Yeah. dipanggil tu. Waktu tu Oh. aku masih berkawan dengan J. J tak Uh. ada. J bagi nombor kau kat aku. Oh, okey, Lepas tu faham. J tak ada, aku call kau. Aku baiki kereta dengan kau. Ha. So sebenarnya first pertemuan kita adalah dekat Mekanik ah. mekanik. Oh. Mungkin aku tak ingat lah. Okey. Yang tu lama tu lama. So maksudnya sebenarnya aku tengok kalau cara korang, cara family Rahman ni, cara dia membiak tu quite good sebab semua korang ni berpecah. Macam Baldu duduk kat Lot, macam Bijan duduk kat Ya. Latino, kan. Lepas tu Rosbawi duduk kat anggota polis. Korang ni aku rasa macam apa? Macam hitman tapi dia ada ramai hitman, ada 10 hitman masuk dalam satu benda tempat tu, and dia riki, and dia macam bagi aku dia macam ada satu vision dia lah, apa benda yang dia nak sebenarnya. Itu aku tak tahu lah, itu bagi aku lah kan. Orang apa Rahman punya family. Okay, so lepas tu kau dah masuk Outlaw kan, kau dah tanya beberapa organ lain, kau rasa macam mungkin Allah lah, kau try lah masuk Allah. Lepas tu kau dengar pun ada orang cakap yang jangan masuk Allah. Boleh tak aku nak kita leak sikit lah, spill the tea sikit lah kan. Siapa yang cakap yang kau cakap tak payah masuk Allah lah. Kalau kau tak nak bagi tahu pun, kau just bagi tahu dia gang ke, ataupun dia rakyat biasa ke, ataupun dia siapa. Kau tak payah sebut nama lah. Takut benda tu kontroversi. Pasal siapa yang cakap dengan aku tak masuk Allah tu adalah daripada geng lain. Dia bukan sesiapa, dia geng lain. Dia geng lain sebab macam aku beritahu anak-anak Rahman ada banyak dalam geng lain-lain. And even aku berani cakap lah, geng-geng lain pun tak tahu dia ada anak Rahman dalam tu. Sehingga sekarang. Tapi kan, to be honest aku cakap, anak-anak Rahman ni pandai gila babi berlakon, sumpah.
Dia buat macam mana aku tengok Baldu, aku tengok Bijan, aku tengok kau kan. Aku tengok Ramli, jenis yang macam masuk innocent gila. Masuk macam buat macam macam tak ada benda. Padahal korang ni family ramai. Sebenarnya ramai adik-adik aku kat sana. Dia kat sana macam, "Oh, gila babi kat korang kan." Ah, Ha, ada. okay. Anak-anak ramai kat mana-mana ada. So, yang cakap tu organ lain lah. Maksudnya geng lain lah. Betul. Okay. Aku bertanya kepada anak-anak Rahman, aku cakap, okay, kau tolong tanya dekat orga kau, apa pandangan dia terhadap Allah? So aku dapat Oh. beberapa. So daripada Hmm. ketua-ketua orga sendiri lah. Faham. So Okay, anak-anak Rahman dia beritahu kat aku. then ramai yang basuh kau macam tak payah masuk Allah ni keriau ke apa banyak buat hal ke apa kan. Apa yang membuat kau rasa macam I don't give a fuck bro, aku nak duduk dengan dia orang. Apa yang membuatkan kau rasa tak? Kenapa? Sebab aku ni adalah orang yang dia sukakan challenge tau sebenarnya. Okay. Faham? Macam aku, kalau engkau kata outlaw ni keriau, tapi kau tak ada in their shoes. Kenapa dia keriau? Sebab everything happens for a reason. Betul? 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 Okay. Mungkin cara dia nampak keriau. Tapi ada sebab yang kau tak tahu. Mungkin dia ada cuit ke apa ke, betul? Hmm. So, that is why Betul? aku rasa tak apa aku go through dengan outlaw lah. Oh, so itu yang buatkan kau rasa kau nak buat stay dengan Allah lah. Okay. Hmm. Okay, so lepas dibasuh, lepas menerima cabaran untuk je satu organ yang tak dikenali masa tu, kau tak kenal pun siapa masa tu. Untuk kau sendiri, kau rasa bila kau duduk dalam Allah sendiri, betul ke apa orang cakap tu? Ya Allah ni keriau ke apa ke, selalu buat hal ke. Bila kau ni, kita pandangan kau as a Borhan yang dah duduk dalam Allah sendiri. Bagi aku personally, outlaw ni dia keriau ada sebab tau. Okay, dia bila engkau cuit adik-beradik sendiri, adik-beradik aku kan, memang kita orang akan pergi sebaik mungkinnya. Kalau setakat engkau cuit macam kau bermain ke apa kan, kita orang faham. Tapi kadang-kadang cuitan kau tu sebenarnya bukan cuitan, lebih kepada cubitan. Oh, faham. Lebih kepada Dia dia menyakitkan dia dia macam kalau cubit. dia kalau cubit dia macam ni cubit. Dia kalau Ah, cubit dia macam ah, ni lah. Okay, ah, faham. faham. So, bila siapa yang boleh cubit adik aku, hanyalah abang-abang dia yang boleh cubit. Orang Hmm. lain kau jangan sentuh adik aku. Betul. Dia? Kan? Kau jangan cubit adik aku. So itu apa aku nampak dekat dalam Outlaw. Tetapi, macam aku cerita dengan kau juga, seperti contoh yang aku bagi tahu, Napoleon juga, kan? Napoleon dan Hitler. Okay? Hmm. Diorang nampak sebagai orang yang jahat. Kan? Tapi Napoleon dari mata France, orang-orang France, dia adalah hero. Hmm. Sebab dia yang menyelamatkan France dan dikatakan Napoleon ni menyelamatkan Jerman juga. Hmm. Tetapi di mata orang Jerman, Napoleon ni adalah penjajah. Jadi Faham? orang kata apa? Perintah kuku besi lah. Dia jenis yang kuku besi punya. Kau tak dengar cakap, dihabiskan kau. Hmm. So, untuk kita sebenarnya bila engkau duduk dalam outlaw, engkau tahu, okay, Napoleon ni, outlaw ni adalah hero sebenarnya sebab dia datang untuk membantu orang yang terjejas. Betul? Kan? Tapi Betul? untuk orang yang kena, dia akan kata, outlaw ni jahat. Outlaw ni keriau. Faham? Ah, Faham? so, either way, kita tak boleh nak membahagikan semua orang. Kita tak boleh nak Hmm. bagikan satu ideologi tu yang sama kepada semua orang. Kan? Faham? Even kita kata Superman lah. Untuk orang-orang bumi, Superman ni penyelamat. Betul. Betul? Tapi untuk orang-orang dia yang dekat dunia dia dulu, kan, Uh, planet dia dulu, kata dia jahat. ya. Betul? Betul. So Betul? kita tak boleh nak tak boleh nak Hmm. samakan lah ideologi Faham, tu kat faham, semua faham. orang. Faham. Hmm. Okay. So, kau pun dah duduk dalam family. Kau dah kenal Pak Bosi semua dalam keluarga, dalam outlaw sendiri.
Bagi kau keluarga outlaw ni dia yang jenis yang macam mana? Atau pandangan kau terhadap kira macam ni? Kita tak payah ambil yang atas-atas dulu, kepala dulu. Kita ambil yang bawah-bawah ni, yang anak-anak lain-lain yang ni, yang adik-beradik kita yang kecil-kecil ni semua. Kau rasa diorang ni jenis yang macam mana? Diorang ni jenis yang macam mana? Outlaw ni aku tak boleh nak spesifik. Okay, macam satu kumpulan as a Hmm. kumpulan. Diorang ni Hmm. macam mana? Sebab diorang ni semua berbeza-beza. Kan? Ada yang perangai macam ni, ada yang perangai yang jenis duduk diam, ada yang Hmm. perangai duduk diam tapi geriau, ada yang bising tapi tak geriau, ada yang bising dan geriau. Faham tak? So, Faham? untuk aku generalize semua tu, tak ada. Tapi apa yang aku boleh rangkumkan, seperti yang D nak, iaitu visi dan misi dia adalah brotherhood. So, benda tu Ah, aku boleh rangkumkan lah sekali. ah, Tapi untuk individually, dia orang berbeza dan sangat-sangat berbeza. faham? Dan bagi aku, benda yang berbeza tu adalah menarik dekat Allah. Aku tak Faham? nak bila engkau masuk Allah, engkau ada satu mindset di mana, aku kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Disebabkan aku masuk Allah. No. Hmm. Engkau masuk Allah, engkau jadi diri engkau. Tapi engkau adalah brotherhood kepada kita semua. Kita Hmm. adalah family. So bagi Faham? aku itu menarik. Faham? Ha. So maksudnya outlaw ni dia orang jenis yang brotherhood ni lah. Jadi tak select, Hmm. kawan je dengan siapa-siapa, ajak je dengan siapa-siapa pergi buat benda pun semua dia ajak, tak kira siapa pun lah. Hmm. Okay. Okay, so lepas aku percaya setiap dalam keluarga kita duduk tu pasti akan ada masam dengan manis ni. Okay, so manis tu aku rasa semua orang boleh nampak manis. Yang masam ni, yang orang tak nampak ni, apa yang bagi kau benda yang masam yang kena kat kau dalam keluarga outlaw tu sendiri? Benda yang masam Hmm. kena dekat aku. Uh, Kira kau rasa benda tu macam babi lah. Benda lepas tu berkait dengan keluarga pula. Macam tu. Ke kau tak ada lah, tak ada lah. Untuk sekarang ni kau tak ada lagi rasa tu. Kena benda macam tu lah. Dia dia macam mana? Sebenarnya aku ni aku as a person dan Borhan tu sendiri dia Borhan ni jenis yang dia tak tahu dia nak terasa apa sebenarnya. Oh, faham. So Faham maknanya kau tak? tak pernah percaya siapa-siapa dalam outlaw lah. Aku percaya, tapi aku Uh, tak tahu nak terasa tu macam mana. Faham tak? Kalau orang Terasa. tak dengar cakap aku kan. Uh, Kalau orang macam aku tengah bercakap, engkau tak dengar kan. uh, Aku lebih yang macam aku tak terasa pun. uh, So susah okay. untuk ada masam tu bagi aku adalah bila diorang ni bising dalam radio ke apa ke macam tu lah. Mungkin Faham. waktu aku bercakap, uh, dia pun nak bercakap. Waktu aku tengah deal, kau pun nak memekar, nak membising tu. Uh, Bagi aku tak terasa. Tapi aku jenis yang macam, okay. Kalau uh, engkau kalau engkau bising sebenarnya, kau tak nak aku buat kerja aku, tu je. Itu aku Faham. jenis macam tu. Faham. Ha, Okay, nak so kata terasa tu susah sikit lah. uh, Masam tu, aku rasa so so waktu kau ni kot, waktu kita cool rasa down tu. sebab apa? Sebab kau rasa Waktu macam kita cool down. apa yang buat Sebab kau aku rasa rasa macam, uh, waktu cool down tu, bagi aku masam disebabkan aku bukan kena kat aku, tapi aku nampak dekat anak-anak buah kita sendiri, dekat ahli-ahli Allah sendiri, adik-adik kita. hmm, hmm, So bagi aku masam tu adalah bila adik-adik kita sendiri tak bersama, faham? hmm, faham? Bagi aku itu masam dia. Untuk personally kena dekat Boran tu sendiri, Boran dia tak rasa masam lagi lah. Okay. So Ha. maksudnya aku boleh cakap yang kau ni hati dia kuat keras lah. Memang kental lah kan. So lepas Ha. tu kau pula jenis macam takat benda-benda kecil ni bro aku tak terasa sedangkan aku pernah rasa benda lagi teruk benda tu lah. Aku anggap kau macam tu Ha. lah. Okay. Ha. So apa benda yang manis? Yang kau rasa benda yang paling manis sampai ke saat ini yang kau rasa dalam outlaw tu lah. Memang kau rasa benda tu tak ada lagi semanis itu. Uh, Paling manis banyak tu uh, yang manis tu. Okey, satu lah. Pilih Paling satu lah. manis. Pilih satu lah. Yang kau rasa memang bila kalau orang tanya apa benda manis, itulah jawapan kau first sekali. Uh, Bagi aku paling manis adalah bila outlaw
dan adik-adik kita Uh, menang sesuatu perang. Bagi aku itu oh, paling manis. Sebab apa? Sebab engkau akan dengar betapa gembiranya diorang. Engkau akan jap, dengar jap. Ren, thank you Thank you for the treat. Cu. Okay, teruskan. so bila bagi aku bila kita menangnya perang kan ataupun kita ada bergaduh ke, kita pergi red zone ke kan, kita pergi Hmm. liga orang ke. Paling aku suka adalah bila benda tu menjadi kan. Lagi-lagi wanted. Bila benda tu menjadi, semua orang menjerit. Yeay! Woohoo! Cantik Allah. Faham tak? Benda tu bagi aku Uh, macam, okay. Ini adalah momen yang paling manis bagi aku. Dan uh, dia dan kita menang banyak kali. Even tu banyak kali jadi. Even tu kita wanted sampai 3 kali pun kita dapat selamatkan. Tapi benda tu still bagi paling manis untuk aku. Sebab benda tu aku rasa macam, okay, kita punya family ni dah strong. Kita punya family ni dah ada bonding. So bila kita hmm. menang bersama, kita dapat feel tau. Hmm. Walaupun aku dengan 300 ping, mencuba juga untuk join. Tapi aku happy dan aku bahagia bila dengar korang semua happy. Uh, So itu so, itu benda yang paling manis lah. itu benda yang paling manis lah. Okay. Betul. Okay, so kita dah cerita sikit-sikit lah apa yang jadi dalam Outlaw semua kan. Untuk kau sendiri, kau ada tak orang yang dalam family tu yang kau rasa macam dia orang yang aku kena looking forward? Macam kau orang yang kau rasa dia memang kau kena memerhatikan dia ataupun orang yang kau rasa kau kena bagi perhatian dekat dia. Siapa yang kau rasa dalam Outlaw sendiri? Bagi perhatian macam mana tu? Macam contoh macam dia ni jenis yang macam keriau sikit. So kau kena banyak macam ada masa dengan dia untuk borak dengan dia ke, tarik dia buat benda lain ke. Ataupun orang yang macam kau rasa macam dia antara adik-beradik yang paling kau sayang ke. Ah, ke kau layan Untuk semua sama je. Bagi kau semua sama je. betul. Bagi aku bersendiri semua sama je. Sebab macam aku cakap, aku ni ada cara yang aku akan analyse orang tu kan. Aku akan analyse orang tu, even each person aku akan analyse. Even kalau kau nak Hmm. kata siapa random yang jarang dengan kita, Hmm. itu pun aku analyse. Setiap orang Hmm. yang jumpa aku, kalau kau nampak aku duduk diam kat tepi tu kan, Uh, uh, aku tengok je kan. uh, Jenis cross hand ke, tengok diam. uh, Kira Means RP aku menung tengah lah. RP menung lah. RP menong aku Okay. tu. Aku sebenarnya tengah analyse setiap seorang macam mana perwatakan dari segi percakapan orang. Oh, Ha, faham. kalau orang yang tenang, okey contoh kalau macam orang yang tenang, engkau akan nampak dia bercakap, dia duduk diam, betul? Hmm. Tapi kalau engkau tahu orang yang energetik, contohnya macam Sofia, macam Uh, Mariam, uh, macam Estrella, uh, dia sambil dia bercakap tu dia nak berlari je. uh, Kan? So, faham. orang-orang macam tu, kita ada cara untuk kita handle dia. Uh, faham. Ah, so macam Ramli pula, jadi tak banyak cakap, jadi nak pergi meligan je. Uh, Ramli kan. So, cara untuk handle dia pula adalah lain. Tapi mm. aku memberikan semua benda tu sama rata. Uh, Aku akan okay. handle dia bila aku berjumpa dengan dia. Okay. So, maknanya memang tak ada orang kata apa, anak emas lah. Bagi kau tak ada langsung anak Betul. emas lah untuk kau sendiri dalam orang tu. Okay. Kita nak sampai ke hujung lah. Sikit-sikit lagi. Lebih kurang 15 minit lagi. Okay. So, aku nak tanya kau. Uh, okay, sekarang dah tak ada, kita dah tak ada high table. Betul tak? Kita, Pak Bruce cakap kita dah tak ada dah apa kasta tu ataupun level as a high table. Okay, tapi sebabkan kita terbiasa benda tu, aku nak tanya kau. Sekarang ni dah berapa orang high table kita ada? Kita ada Pablo, aku, Ren, Ali, kau, dengan Jaha. Merah. Merah. Jaha. Merah dengan Jaha. Jaha high table ke? Tak Ya, Ke? dah ganti Cik kan? Okay, Sementara. Jaha dengan Merah. So ada 7 orang high table. Okay. Kita start daripada bawah lah Kita start daripada bawah. Untuk kau, merah tu macam mana? Kau describe merah tu sendiri. Panglima perang kita. Merah. Ah, Merah tu dia someone yang unik lah aku rasa sebenarnya.
Sebab dia ni jenis yang macam mana lah? Dia jenis yang kau je nak pergi je. Dia tak kisahlah kau 10 orang ke, kau 20 orang ke, dia pergi. Dia jenis tak ada fikir punya. Okay. Kan? Aku pernah ada dalam situasi tu. Kau tahu tak masa tu dekat Keramat. Time tu dengan geng Gonzo dah tutup. Geng Gonzo dia macam ada kriau-kriau sikit. Time tu Borhan time tu si Mak Lija dengan Pablo kena trash talk tau. Kena provoke pun semua lah. Lepas tu Merah aku cakap kau di belakang tak berhenti. Dia lari sambil lagi tu sambil jalan, sambil bercakap dengan Pablo. Yang mana? Dia keluar pisau. Dia terus pergi bantai bro. Dia seorang kat depan sial. Dia cakap, dia pergi bantai. Aku cakap, oi bapak dia berani sial dia. Relax je. Dia pergi mana. Dia keluar cak. Dia, tapi sebelum tu dia kata, Di boleh ke Di? Dia kata, boleh ke? Apa-apa dia tunggu call Di. Dia cakap on je. Dia terus gerak. Dia terus bantai. Itu memang aku tak nafikan. Dia memang gila lah. Dia memang unik lah. Lagi? So tapi tu penting. Ah. Tapi macam kau kata, sebelum dia pergi, dia akan tanya D. Boleh ke D? Boleh ke D? Betul. So aku suka walaupun dia ni jenis yang sangat orang kata kriau lah kan. Tapi dia sangat pentingkan family. Dia pentingkan D. Dia tahu kalau dia nak geriau, dia kena berdasarkan daripada call D. Baru dia boleh geriau. So itu penting. Kita selalunya jumpa orang yang geriau ni, dia tak ada limit punya. Dia cakap, kau siapa? Kau tanya aku pergi je, mampus lah kau. Tapi Merah ni dia still faham role family, siapa Taiko, siapa D kan. Dia kena ikut cakap D baru dia pergi. So itu kira dia ni paling berani lah sebenarnya. Dia bagi aku tu yang benda yang paling special lah dekat dia. Lepas tu apa lagi? Okay. Lepas pada Merah, Jaha. Jaha. Untuk Jaha, aku rasa dia seorang yang tenang. Okay. Dia cuba untuk menjadi tenang. Tapi somehow aku rasa dia tengah mencuba yang terbaik lah untuk jadi yang tenang. Tapi somehow aku rasa itu bukan diri dia. Dan aku rasa apabila ada Aziz, itulah diri dia sebenarnya. Dia adalah Aziz. Kan? Bagi aku untuk dia menjadi jahat tu adalah dia ingin mencari dan mencuba something yang berbeza. Which means aku salute dengan dia sebab engkau cuba. Selalunya orang takkan cuba. So maksudnya Jaha ni okay, Aziz kita anggaplah Aziz tu as a main character dia sebenarnya. And then dia cuba nak jadi orang yang Aziz ni mungkin orang yang agak aktif ataupun orang yang jenis nak bebas, dia nak freedom, dia nak buat apa je dia boleh buat suka hati dia. Tapi bila dia berpindah kepada Jaha ni satu karakter yang lebih pasif, yang lebih macam santai. Tapi dalam masa sama benda tu nampak macam kau tak boleh, kau masih tak, kau ada eager untuk freedom, tapi dalam masa sama kau tengah kawal untuk lebih tenang, lebih pasif. Sebenarnya macam tu lah. Betul, sebab aku to be honest aku tak nak dia rasa macam disebabkan satu karakter tu dia terpaksa menahan semua benda. So bagi aku macam aku dah bincang dengan dia, kau jadi Aziz sebab aku tahu kalau engkau jadi Aziz, engkau lah orang dia. Dan untuk menjadi Aziz, engkau sahaja yang boleh jadi Aziz. Dan Faham? macam aku cakap dengan dia, sebab aku berminat sebenarnya dia jadi Aziz tu. Bila dia jadi jahat, aku tahu dia sebenarnya nak meligan dia agak sebenarnya. Tapi somehow Jaha ni people know as someone yang tenang. Kan? Dia untuk dia dapatkan trust family pun bukannya lama. Sekejap je dapat. Betul? Kan? Sebab dia boleh dapatkan kepercayaan orang lain. Itu aku rasa itu adalah speciality Jaha. Karakter Jaha tu sendiri. Dia pandai menguruskan, dia pandai mengambil hati anak-anak yang lain, adik-adik yang lain. Tapi somehow aku rasa memang dia nampak bagus untuk family. Tapi sebenarnya apa yang aku kisahkan adalah untuk diri dia sendiri. Hati dia sendiri. Bila benda tu Dia tak ada macam dekat hati, dia aku boleh risau dia jadi macam terpaksa. berontak. Dia macam boleh berontak macam bukan diri aku sebenarnya. Betul. Okay, itu Jaha. So lagi kita ada Haliwin. Ali ni lama agak aku fikir pasal Ali. Untuk Ali kan, aku rasa
dia ada satu satu sisi lah, satu diri yang ingin menjadi seorang kakak. Kira Kak Long lah kan, dalam family, menjaga adik-adik perempuan kan. Tapi somehow aku rasa dia belum capai satu tahap di mana dia nampak dia ni kakak. Oh. Dia cuba dan dia ada kriteria untuk menjadi seorang kakak sebab dia sayang adik-adik dia. Dia kisah pasal adik-adik dia kan. Kalau ada masalah memang orang akan call dia. Itu kriteria tu dia dah ada. Dan aku rasa kalau dia tambah sikit lagi dengan ketegasan dia, aku rasa dia kena tegas. Bila dia Faham? tegas sikit, dan itulah Halloween Kak Long yang sebenar. Faham? Okay. Ha. So aku rasa mungkin kau pun tak berapa nak, yelah mungkin bukanlah kurang berborak, macam tak berapa nak banyak sangat discuss pasal Hadi kan. Okay, ni Betul sebab kita aku terus jarang dengan dia. kita teruskan kepada Borhan tu takkan kau discuss dia sendiri kan. Borhan kita taruh tepi dulu. Okay, kita punya rant si hijau. Okay, our sultan today our sultan today hari ni, thank you for the gift. Dia bagi 2 train kat aku hari ni. Kita punya rant si hijau. Bagi kau Okay. rant si hijau ni apa? Dia apa rant si hijau ni? Ren si hijau. Ren si hijau adalah seorang, ataupun aku boleh kata seekor kerbau lah. Kerbau Dia Kerbau. jenis kerbau punya. Okay, dia jenis kerbau punya. Okay, dia kerbau ni dia pergi tau. Dia pergi. Tapi macam okay lah, senang cerita aku cerita pasal kuda lah. Kerbau ni aku rasa macam sebab aku dah cakap Aziz tu kerbau. Okay. So Ren ni kuda lah. Kuda. So Ren ni adalah orang kata kuda Arab. Kuda Kuda Arab. yang dibreed, kuda yang dibreed dan dilahirkan, diwujudkan untuk sesuatu benda yang tertentu. Faham? Dan Faham? bila dia buat benda tu mesti cantik punya dia buat. Faham? Contohnya macam kuda Arab. Orang tahu kuda Arab ni jenis kuda yang gila. Kuda yang nak berlari je, tak nak duduk diam. Duduk diam boleh mati lah kuda Arab ni. Okay? So, apa yang orang buat, orang beli dia, orang breed kuda Arab tu sendiri, kemudian untuk tujuan tertentu. Contohnya pergi main polo. Maksudnya sukan yang perlu menggunakan tenaga dia tu. So itulah rans hijau. Kita ada rans hijau untuk membuat tugasan tertentu, iaitu kau perang je. So maknanya rans hijau ni macam kata apa, telah diprogram sebagai dia sebenarnya boleh dia sebenarnya kalau ikutkan tu dia punya scope dia tu, job scope dia actually lebih kepada macam merah punya tempat, panglima, gaya dia kan, cara apa kerja dia kena buat tu sebenarnya lebih kurang macam merah je. Cuma mungkin orang nampak dia macam dia ada kelebihan sikit daripada segi supply barang ke apa benda tu semua memang dia boleh buat lah. Tapi memang dia diprogramkan untuk kira kalau muka depan untuk perang tu memang dia lah. Dia memang kira orang kat depan lah untuk berperang lah. Betul. So dia memang itu. Dia breed for it. Ren, bila dia kena handle band besar. Kalau ada ligan polis, dia lah yang nak meligan polis. Kan? Bila ada hal, dia lah orang pertama. Okay. Sebab itu adalah dia. Kau tak boleh letak Borhan kat situ. Dia tak jadi gaduh. Dia jadi top je. Dia jadi tukar-tukar deal. So kau kena letak Ren. Kau kena letak Ren yang berkepala hijau. Dia sangat tepat di situ. Maksudnya memang kedudukan dia tu susah nak diganti ataupun memang itu memang paling sesuai dah. Memang tempat dia lah tu orang kata. Sweet suit lah orang kata. Tak ada. Itulah dia. Itulah Ren. Kita tak payah nak cakap panglima perang. Nama dia punya jawatan tu Ren. So memang dikelaskan untuk Ren saja. Betul. Sebab dia ni kalau dia perang ni, dia suka yang macam letup-letup lah. Macam filem action movie. Dia tembak kereta terbalik lah. Kereta meletup lah. Bom sana bom sini kan. Dia kira macam ni tau. Dia kira macam dia bukan macam Hitman ni dia membunuh dengan cara senyap. Macam dia ni, dia dah bunuh, dia nak bagi tahu, aku yang bunuh kau. Kau kena ingat tu, aku yang bunuh kau.
Dia nak Ah, bagi tahu yang dia itu dia bunuh. satu. So, itu Faham? itu itu perbezaan Ran dan Merah. Faham. Ah, Okay, so Renda. Okay, sebelum dia pada ke apa kepada Jack Taipan, kita pergi ke Di Pablo dulu lah. Di Pablo tu, apa yang kau boleh describe Di Pablo tu sendiri? describe Di Pablo. Ah, Di Pablo dia dia merupakan satu ketua yang tak macam ketua. Dia lebih kepada abang sulung. faham? So itu apa yang aku rasa. Sebab dan dia juga orang yang sangat berpendirian teguh dengan Hmm, maruah dia. Kau jangan sesekali cuik maruah dia. Dan maruah dia adalah outlaw tu sendiri. Faham? faham? So disebabkan itu, sesiapa yang cuit outlaw seperti mencuit maruah dia sendiri. Itu yang dia pergi kejar kau-kau punya. So Ah, benda tu aku suka sebab orang yang berpendirian teguh dengan maruah tu bermaksud dia ni ada satu hati yang orang kata pure sebenarnya. hmm. Hati dia ni betul dia sayang. Kan? Kalau engkau nak tengok orang tu sayang ke tidak, itulah Di Pablo. Di Pablo adalah contoh orang yang sayang family dan sayang maruah dia. So So dalam maksudnya dia pemikiran dia family saja. hmm, dia prioritikan maruah lah dan berbanding benda lain lah. And maruah dia is family lah. Okay, Betul. itu dia. Ada lagi ke macam dia ni bukan jenis lah macam dah dikenal sebagai seorang abang kan. Bagi kau dia ni orang ni yang macam tegas ke ataupun orang yang manageable ke ataupun orang yang jadi semacam buat kerja sambil lewa ke bagi kau Untuk describe Di Pablo sebagai macam mana dari segi jalan kerja dia, bagi aku personally dia adalah seorang yang dia kena be neutral kepada semua orang. Okay, dia kena be neutral kepada adik-adik dia sendiri. Dia tak boleh become one. Kalau dia become one, dia jadi lain. hmm. So Di Pablo ni dia kena jadi semua. Dia lah Hmm. kena jadi orang yang paling sayang, dia lah kena jadi orang yang tegas. So Hmm. dia kena jadi neutral. Faham? Jikalau dia menjadi orang yang terlebih sayang, orang takkan respect dia. Hmm. Kan? Sebab apabila engkau sayang, apabila orang tu dapat rasakan kasih sayang engkau tu, dia akan try to manipulate. Tapi Hmm. bila ada masa engkau sayang dan bila ada masa engkau tegas, yang tu dia menjadikan orang tu respect kau. Faham? Ha. So benda tu penting. Tapi bagi aku benda yang paling special lah dekat Di Pablo ni kan. Setiap kali dia bercakap je orang mesti nak bergaduh dengan dia. Dia So dia itu bagi macam aku special ni. dia macam ada aura yang bila dia bercakap je tu orang rasa untuk nak rasa macam geram ataupun rasa macam bukan tak boleh diterima lah kadang-kadang. Dia macam cara intonasi dia bercakap tu mungkin buat orang rasa apa ni ya. Ha. Geram kan. Dia macam Ha. sinis dia tu menganjing dia tu level lain tu. Tak ada orang boleh buat Ha. macam dia tu. Dia macam tu Di sebab tu Pablo dia minta maaf. Di Pablo minta ah, maaf pun yang sebelah pun ajak bergaduh. itu itu yang ramai orang rasa macam tak puas hati. Bila menang pun dia rasa macam kenapa aku rasa macam kalah macam tu. Pablo bila dia menang pun dia rasa bila dia menang tu dia rasa macam uish. Memang gila babi memang hype gila babi memang tak bagi muka okay itu di Pablo. Okay. So last kali kau describe Jack Taipan tu sendiri. Lepas tu Jack makin kau. Taipan. Ah, Jack Taipan ni bagi akulah seperti aku kata Di Pablo adalah abang sulung dan Allah tu sendiri abang sulung. Jack ni pula adalah dia seorang yang sangat tegas bagi aku dalam family dia yang paling tegas dalam family. Dan kita perlukan orang yang tegas ni sebenarnya. Kenapa kita perlukan orang yang tegas ni adalah untuk supaya adik-adik dan ahli-ahli friends and family outlaw semua kita berada dalam satu landasan yang betul. faham? Okay, kenapa nak masuk outlaw dan kita kena abide by the rule. So itulah tugas Jack Taipan sebenarnya. Dan aku terus fully saying, Jack Taipan ni memang keras. Kan? Dia keras tapi sebenarnya dia tegas sebab dia sayang.
Dia bukan tegas. Dia bukan tegas sebab dia saja nak marah kau, tak. Bukan. Itu bukan diri dia. Kalau korang perasan, daripada cara dia menegur, kan? Daripada cara dia menegur, daripada cara dia bercakap, itu bukan marah sebenarnya. Itu lebih kepada teguran yang sayang. Okay? Seperti aku kata juga, Jack Taipan ni sebenarnya adalah macam parents. Hmm. Kan? Disebabkan kita banyak adik-beradik. Contohlah, kita put in a position where kita sebagai seorang remaja, bila Hmm. bila parents kita menegur, okey, engkau jangan keluar malam hari ni. So Hmm. itu adalah satu teguran dan itu adalah satu Hmm. suruhan. Tetapi bila kita ni sebagai orang yang berdarah panas, berjiwa muda, kita pun akan macam rebel. Macam kenapa Uh, parents aku nak mengongkong aku? Kenapa uh, dia nak kongkong aku? Aku dah uh, besar. Betul. Betul? Tetapi let's say engkau keluar pada malam itu dan Hmm. engkau, let's say lah engkau kena samun ke, engkau accident ke, Hmm. baru engkau akan teringat balik kata-kata parents kau. Jangan buat macam Hmm. ni, jangan keluar malam. Okey, itulah orang kata bila dah jatuh baru tengadah, Hmm. Hmm. kan? Baru Faham? kau nak perasan. So itu adalah Jack. Jack ni dia memberitahu kau jangan buat macam ni, jangan jadi monyet, jangan Hmm. keriau. Ada Hmm. sebab kenapa dia bagi tahu. Sebab bila engkau buat sesuatu benda tu tanpa engkau berfikir, let's say lah engkau kena kes balai, engkau kena tarik pasport. First thing orang akan tanya, orang akan kenal engkau. Kemudian Hmm. dia akan tanya, engkau family mana? So Faham? takkanlah disebabkan engkau satu outlaw kena. Betul? Sebab tu Betul? Jack bagi Setuju? tahu, dia ingatkan korang sebenarnya. Jangan buat macam ni, jangan kena sampai kena tarik pasport, kena ikut rule, kenapa. Bila kau nak rebel, aku tak kisah kalau kau nak rebel. Aku faham kau darah muda lah. Hmm. Siapa yang tak nak dengar cakap Jack kan. Kau nak rebel lah. Tapi aku nak tengok rebel kau tu boleh bawa kau pergi tempat yang lagi bagus ataupun tempat yang kau hilang terus pasport kau. Hmm. Ha. Faham? Sebab Jack nak semua orang respect outlaw dan respect adik-adik outlaw sendiri. Bukan saja respect high table outlaw. Hmm. Ha. Okay. So benda tu yang dia nak. Okay, itu in term of macam dengan apa adik-adik lain lah. Daripada segi kerja pula, Jack ni kau rasa dia macam Ram tadi, dia jenis yang memang kalau boleh dia bunuh, dia nak bagi tahu orang dia bunuh. Memang dia dah bunuh Hmm. cakap kau kena ingat ni si hijau ni yang bunuh ha. Tu Ram. Kalau Hmm. macam Pablo pula dia lebih macam dari segi kerja dia kena natural. Dia tak boleh macam terlalu sayang, terlalu tegas sangat pun tak boleh, terlalu baik sangat pun tak boleh. Dia kena tengah-tengah. Untuk Jack tu pula macam mana? Untuk Jack Taipan, kerja dia maksudnya dari segi orga. Ah Bagi betul. aku, Jack Taipan ni dia apabila waktu perang pun sebenarnya, kan, dia ikut mood dia sebenarnya. Kan? Akan ada masa dia masuk. Kan? Akan ada masa dia mula memanggil. ha, dia, dia akan mula arti menung dia. So, tapi bila dia masuk tu, menang tu pasti. Kalau dia masuk. Ya, aku Ha, selalu kalah je menang, tu. menang tu pasti. Kalau dia masuk. Tapi, dari segi, kita tak boleh nak bandingkan macam Ren dan Jack. Ataupun Hmm. Merah dan Jack. Ha, Hmm. dia tak boleh. Sebab, kalau korang nak tahu, Jack ni dia handle everything about management dekat dalam Hmm. Outlaw. Betul? Everything. Daripada A to Z, everything. Nama korang, kau masuk role, semua dia yang Hmm. kena settle. Betul. Okay? So, aku tak kisah kalau kadang-kadang dia masuk perang ke, dia tak masuk perang ke, sebab tugas dia adalah untuk bahagian management. Hmm. So, kalau untuk handle management ni, dia sangat memeningkan. Dialah Betul. yang nak kena bayar, dialah yang nak kena bayar tax. Betul. Kan? So dari segi management ni banyak yang dia kena fikir. Sebab Betul. bila bercakap pasal management, ada kena mengena dengan menteri, kan? Kena mengena Hmm. dengan apa ni, list-list nama. Kalau tak cukup, satu orang 100,000. So Ah, benda tu lah. So benda tu bagi aku itu adalah tengah Jack lah. stream Kelebihan tengok dia live. Orang tak nak menghandlekan masukkan tengah management. live So kau tak boleh tu. nak expect Jack untuk berada dalam medan perang Dah sepanjang cakap masa. dengan dia. Ha. Even Tengok aku dia. pun, aku ada lah selalunya. Walaupun aku 300 ping, tapi aku akan ada. Tapi untuk Jack, kita tak boleh Apa? nak bandingkan dia kenapa dia tak ada dalam perang. Sebab dia ada tugas-tugas lain, tugas-tugas yang orang kata behind the scene. Yang kita sendiri tak nampak. Okay, okay. Even aku Ya. pun,
Apa nanti Kadang-kadang kita borak balik kat rumah. Nanti kita macam, borak kat rumah jangan pasal mana tu. Jack ni? Jack ni buat apa? Ya. Rupa-rupanya bila masuk rumah, Ya, bila masuk nanti kita markas, borak kat dia ada rumah. kat situ. Awak balik dulu. Kita borak kat rumah. So itulah Jack sebenarnya. Dia ada tugas-tugas khas dia yang aku pun tak boleh nak bawa. Aku sebagai Borhan, aku tak boleh nak bawa tugas dia. Memang aku tabik dia. Aku tabik dia sebaik-baiknya. Sebab dia itulah dia. Itulah Jack Yes. sebenarnya, itulah diri dia. Faham? Hmm. Baik Okay. ucap kau punya panjang tu. Apa boleh aku tanya lagi? Okay, so tu je lah. So kalau uh, okay, kalau Pablo pula, perangai apa yang kau rasa macam kau macam tak ngam je dengan perangai dia tu? Kalau boleh dia jangan ada perangai tu lah. Satu je. Hmm. Waktu aku tengah deal. waktu, Kenapa? waktu, waktu aku tengah deal, tolonglah di. Tolong jangan bercakap apa-apa waktu aku tengah deal. Aku tahu kau nak bikin dia panas. Aku tahu. Ah, Tapi kadang-kadang dia dia jadi macam dia tak kena dengan point yang aku nak sampaikan, faham tak? Sebab aku tahu faham? kalau kau perasan lah, Hmm, hmm, apabila aku bercakap waktu dia ada, orang hmm, dia tak akan attack aku. hmm, Dia akan attack D lebih. hmm, Dia lebih tak nak bercakap dengan aku. Dia akan cakap, oh D ni bila contoh bila D bersuara, dia akan attack D hmm. kau. Dia dah lupa dah aku kat situ. Faham? Ah, seperti hal yang dululah, hal macam hal Jebon semua tu kan. Uh, Ah, so diorang lebih kepada tak menyerang aku, dia akan menyerang D lebih. Sebab dia tahu bila dia serang D panas. Bila D panas, dia, dia, dia bagi ayat-ayat dia. So diorang uh, akan lebih pada diorang bergaduh dengan diorang. Aku kat tengah-tengah uh, ni macam, okay, uh, aku ni dah settle ke belum lah. Macam tu, faham tak? faham? Ah, Faham, 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 so, faham. so itu je. Tapi aku faham. Aku faham kenapa dia macam tu. Dan aku tahu apa reason dia lepas tu kan. So, Hmm, tak apalah, aku okay dengan dia benda tu. Tapi untuk hmm, deal-deal yang benda-benda yang sangat, yang kau rasa macam okay, kau betul nak menang benda ni, so hmm, dia kena biarkan aku yang cakap. hmm. Macam Okay. tu lah. Okay, itu di Pablo lah. Aku pun kadang-kadang itu jugalah benda yang macam dia macam Borhan okay. Dia suruh dia suruh kau talk, suruh kau deal lah macam tengah talk kan untuk settle down benda tu. Tapi dalam masa dia dia pun cuba-cuba juga kan. Dia pula cakap memang macam lansi pula kadang-kadang kan. Buatkan orang geram pula kan. Jadi orang tak nak dengar cakap kau dah Borhan. Orang dah tak nak deal dengan kau dah. Aku nak geram. Aku nak cakap Pablo pula. Jadi macam tu. Itu masalah Pablo sebenarnya. Dia kalau dia kuat mulut dia habis. Dia kalau dah start Hmm. lugua je habis. Lugua habis. Dia kalau start lugua. Okay. Dia sebab tu dia. Sebelum kita lupa kita punya Hmm. dua kita punya dua naga lah. Naga dengan singa. Hmm. Samju dengan Mak Lijah ataupun G Rafael. Kau boleh describe tak? Kita start daripada G Rafael dulu lah. Bagi kau as a G. Borhan, G tu macam mana? G ni sebenarnya adalah orang yang wholesome. So wholesome ni orang kata semua benda ada pada dia. Okay. Dia Hmm. jenis yang ada beberapa karakter dan beberapa perasaan dalam diri dia tu sendiri lah. Hmm. So, engkau kacau dia, dia ligan kau habis-habis punya. Hmm. Okay. Itu dia. Tapi kalau engkau baik dengan dia, dia akan baik 1000 kali ganda daripada engkau baik dengan dia. So, itu dia. Dan aku rasa G. Rafael ni, dia memang sesuai title tu untuk dia sebab kalau betul dia nak pergi, dia pergi. Kan? Kalau Hmm. betul dia baik punya. Memang sehabis baik yang dia boleh buat. Dan aku rasa dia in term of family, dia jaga family ni betul-betul. Hmm. Walaupun dia jarang bersama dengan kita, walaupun dia ada bisnes dia sendiri. Hmm. Kan? Dia menjual kereta semua kan. Tetapi untuk orang macam dia, sekali dipanggil di Roger Radio ataupun di call Hmm. dia, dia akan datang. Hmm. So itu benda tu yang aku nak. Even aku boleh cakap, adik-adik kita yang lain, kan? Hmm. Budak-budak outlaw yang lain. Hmm. Tak ada sampai tahap macam tu, setia dia. Hmm. Ha. G sampai cakap, sambil nak pergi perang ni.
Kan kita tengah naik kereta nak pergi perang, dia sempat jual kereta. Tapi on the way dia kata, okay, kau jumpa aku kat sini-sini, on the way nak pergi perang ni, kau jumpa aku. Sebab dia ni macam mana pun dia nak business, tapi dia kena ada untuk family dia. Faham. So itu So, aku rasa G Rafael lah. itu je Rafael lah. Hmm. Okay. Pindah kepada naga hitam kita. Yang Okay, hitam kita. sebenarnya walaupun dia dah pernah ambil keputusan untuk keluar daripada keluarga kita, aku masih menganggap dia tu part our family lah sebenarnya. Dia kira Betul. bila kau dah sign darah dengan Allah je, sampai mati kau Allah, walaupun kau dah bukan, kau dah tak duduk dalam keluarga tu sendiri lah. Samju. Samju ni dia, bagi aku personally lah, dia Ah. adalah Estrella tetapi lelaki. Oh ya ke? Oh dia Estrella tapi lelaki. Somehow aku dapat feeling tu lah. Sebab dia Oh. jenis yang suka mengacau orang. Dia jadi Ah. joker. Ah. Dia betul-betul adalah seorang joker. Iaitu joker yang kita tengok dekat cerita Batman tu. Sebab apa? Sebab joker ni dia kelakar. Kan? Dia Betul? Dia gagal? kelakar. Dia Betul? kelakar. Tapi sebenarnya kalau kau main gila kan dia, satu bala tentera dia boleh panggil. Betul. Oh, betul? Betul? Dan dia punya cara adalah dia ni tak ada suka pun perang besar-besar, tak ada. Ah. Dia ni gila dia jenis yang cara dia very subtle. Dia datang, dia pergi, dia cakap, mungkin dia bagi orang tu koyak sampai orang tu tak Ah. jadi nak perang dengan dia. Tapi kan, Kalau orang tu ni, tak, dia perang lah, dia pergilah. tapi kau setuju tak kalau aku cakap Samju ni antara orang yang bijak sebenarnya? Betul. Idea dia tu kan, kadang-kadang aku tak terfikir pun yang dia dah boleh fikir ke arah tu. Aku cakap, like bagus. Pandai otak dia tu bagus lah. Kau boleh terima tak benda tu? Ke kau nampak tak benda tu sebenarnya? Ke aku je yang nampak benda tu? Betul, aku nampak dia bijak sebab dia kata Joker. Joker tu Uh, dia bukan orang tak bijak. Dia sebenarnya betul. dia cerdik. Betul. Betul. So in any given situation, okay, Samju can come up with couple of solutions. Betul? Dan Betul. solution itu kadang-kadang tak masuk akal tetapi it Ah, works. betul. Betul. Faham Yang tu tak? aku setuju. Yang tu aku Tak setuju. masuk akal tapi it Ah, works. ah, Contohlah macam kita nampak lah, tak silap aku kot. Macam semalam dia ada gaduh dengan ayah, macam gaduh ah, saja lah kan. ah. Kan? Solution dia bawa kereta ayah, dia campak laut. Aku tak Ya, terfikir benda tu, Mat. ya, ya, Ah, betul. so itulah datangnya cerdik. Itulah cerdik. Oh, faham, Itulah Samju. Kita faham. nak marah pun jadi macam, aku nak marah ke aku nak gelak? Sebab aku tak Betul. expect benda ni jadi. Kau faham tak? Betul. Betul, So betul, betul. itu dia. Itu dia. Tapi Okey. dia, aku rasa untuk dia pergi top, belum lagi. Sebab kadang-kadang orang dengar dia pun orang panas. Betul, betul, Aku betul. rasa. Yang Betul. boleh top aku rasa G. G boleh top. Samju Ah, dia kurang sikit. So kira diorang ah, dua ni sama macam aku dengan D. betul. Samju kalau nak pergi top, dia mulalah suara dia tu kan. Lepas tu dia Ah, pun melangsi-langsi. ah, Tapi G jenis tenang. G jenis okay dah ah, talk. So itulah, betul. itu Samju dengan G Rafael lah. Okey. Okay, last sekali lah. Aku nak tanya kau. Dia Mariam, kau nak describe Mariam ke Sofia? Sofia. Okay, Sofia. Okay, Sofia. Last lah. Sofia ni dia jenis yang Apa, dia ada aku kebudak-budakan tau. kalau aku satu je. Sofia ni Ha. gila. Itu je aku boleh cakap. Satu je, aku tak ada describe lain, aku boleh cakap Sofia ni gila. Sebab, kenapa aku cakap dia gila? Sebab aku tak boleh, apa yang dia fikir tu, aku sampai tak terfikir ke arah benda tu. Tak sampai tahap tu. Dia boleh fikir sampai tahap tu. Dia memang, oi gila. Aku cakap dia memang gila lah. Itu je aku boleh cakap. Sofia ni gila. Kalau kau? Bagi aku dia adalah budak pintar. Dia cerdik, dia jenis cerdik ni kira bila benda tu jadi dia fikir. Hmm. Tapi pintar ni dia lebih kepada action dia. Macam tu. Hmm. Okey, dia ni kau tahu kan dia suka berlari, lagi-lagi kalau dia Uh, kerja burger. Dia uh, jenis shift kerja burger pukul 3 pagi sampai pukul 10 pagi. Daripada pukul 3 pagi sampai 10 pagi, dia akan berlari keliling kedai burger.
Okay, tak berhenti. Dia akan berhenti untuk dia makan je. Faham? Lepas tu bila dia nampak AI, dia akan bantai AI tu cukup-cukup punya. Macam AI tu ada personal dengan dia. So dia itu dia dari segi kebudak-budakan dia. Tapi bila dia switch benda tu, dia menjadi seorang kakak, dia adalah seorang kakak yang sangat tegas. Even bila kita nak suruh Sofia jaga Estrella pun tak nak. Tak boleh tak boleh handle. Tak boleh. Estrella pun tak nak Sofia dengan dia. Sebab Estrella kata takut dia kena marah. So itu dia Sofia ni dia ikut mood. Bila engkau nak dia serius, dia akan serius seserius-serius yang mungkin. Lagi-lagi sejak dia jaga gym. Betul. Ada Okay. pekerja macam kerja endah tak endahan. Dia bagi tahu straight. Kau nak kerja ke kau tak nak kerja? Betul. Dia jenis straight. So itu bagi aku dia unik lah. Sebab tu aku sayang dia. Okay, so kita dah cerita hampir semua dalam keluarga. Apa yang kau dah go through, mana masa apa semua, perangai masing-masing semua dah. Okay, kita beralih sikit lah, kita keluar sikit pada family. Untuk kau as a Borhan, as a player, as a outlaw, pandangan kau, kita dalam orga dalam negara lah. Okay, kau ambil orga yang aktif je lah, yang kurang-kurang aktif ni mungkin kita tak dapat nak discuss sangat sebab dia orang pun kurang aktif kan. Aku sebut, kau describe. Okay. Latino. Latino ah. Uh, To be honest, paling susah untuk aku describe adalah Latino. Sebab sebenarnya aku tak tahu Latino ni macam mana. Dia macam quite misteri lah. Dia susah untuk aku describe disebabkan dia ada 3 kepala tak silap aku. 2 kepala. Itu tak sure. Tapi ada ramai aku lebih tak sure macam mana. It's just that aku tak tahu macam nak describe Latino. Tapi apa yang aku nampak dari Latino ni, dia cara-cara macam Mexican cartel, faham? Contoh Mexican cartel yang bagi kita budak faham. Aku boleh describe macam Mexican cartel tu jenis yang budak-budak dia kalau ramai-ramai naik basikal ramai-ramai. Jadi orang gangster Mexican, faham tak? Itu vibe dia. Dia jenis Aranggi punya. Dia bagi aku dia adalah direct interpretation of Mexican gangster. Gangster yang kau nampak dekat Mexico. Itu adalah dia dari segi pemakaian, dari segi dia punya apa, kalau dia bercakap dia betul. macam tu kan. So bagi aku itu adalah Latino sebenarnya. Dia adalah Mexican gangster. Tapi mungkin kalau hala tuju ke apa, aku tak tahu macam mana. Sebab aku tak nampak lagi. Tapi first impression aku itu adalah dia. Dan dengan tattoo dia semua, dengan baju dia. Baju dia pun macam baju Mexican gangster kan. Betul. Okay. So seterusnya Belit. Belit. Belit aku tak tahu. Belit tak tahu. Belit yang Belit Bobby Bobby. Bobby. Geng Bobby. Belit pun aku rasa dia, first impression aku adalah dia nampak tak ramai, tapi dia ada. Faham tak? Faham? Macam outlaw orang nampak ramai. Dan Ada memang tak ramai. Kadang-kadang memang ramai kan. Kadang-kadang memang tak ramai walaupun nampak ramai. Tapi Belit ni dia nampak tak ramai. Mungkin aku sajalah sebab aku pun kurang masa. Aku kan lebih kepada RP menong kan. Betul. So apa yang aku nampak ni, Belit ni dia nampak tak ramai tapi sebenarnya dia ramai. So itu yang apa aku nampak untuk Belit lah. Itu first impression aku kat Belit. Sebab aku nampak benda tu since yang Bobby kena tu. Faham? Dia aku tahu okay budak Belit ni ramai sebenarnya. Okay, so itu Belit lah. Lagi yang quite aktif. Okay, Geng Kuning. Kita tak boleh lari pada Geng Kuning. Kita Geng Kuning memang kita tak boleh lari. Trickster. Trickster ni dek. Trickster. Untuk Trickster, apa first impression aku adalah dia respect.
dekat bapak. Hmm. Dia punya tahap respect kat bapak tu memang respect habisnya. Betul. Tapi dia ada satu pegangan, aku respect bapak, tapi orang lain aku tak respect. Oh. Faham? Somehow I feel like that. Uh, Okay? dia Dan macam ni diorang ni bro. sebenarnya, Macam ni bro. uh, Okay. Kepada viewer semua. Ini adalah pandangan as a Borhan sendiri. Okay. So setiap orang ada pandangan masing-masing. Okay. Korang jangan anggap yang Borhan ni macam cuba nak memperendahkan ke apa benda tau. Ini semua pandangan dia. So kita respect pandangan orang lah. Macam tu. Okay. Teruskan. uh, dia sebab aku tak Uh, habis lagi. Aku bagi okay. Okay. tu dulu. Okay. Okay. Tapi semenjak aku rasa diorang ni semua berdarah panas. Memang panas kau Uh, du yang panas. Kan? Tapi kebaikannya adalah dia respect tu. hmm. Untuk kau dapat satu perasaan respect yang tersangat kuat dekat bapak tu. Bapak tu perlu menunjukkan dia tu adalah satu role model yang layak direspect. Faham tak? Faham? So Faham? benda tu susah. So Uh, bila benda tu ada dalam trickster, benda tu aku rasa macam okay, baik. Aku nampak ini kelebihan orang. Dia hmm. respect bapak kau dunya. Hmm. Okay, itu permulaan. Dan apabila datangnya siapa yang kita tahu, Fokiok lah, datangnya Smokey lah, Hmm. datangnya beberapa orang-orang yang lain, Hmm. aku tak pernah nampak Trickster punya bisnes sebelum ni. Tapi Okay. disebabkan kedatangan diorang, baru aku nampak struktur sedikit-sedikit bisnes-bisnes Trickster. Hmm. Kan? So aku rasa itu adalah satu penambahan yang baik. Hmm. Itu adalah satu penambahan yang baik. Cuma Hmm. bagi aku penambahan tu dia kena berperingkat dan gradually lah. Hmm. Kita tak payah nampak macam satu hari Trickster macam ni, tiba-tiba esok dia macam Hong Hang. Memang orang tahu memang kau do business punya. Tak Uh, boleh. betul. Trickster ni walaupun dia business, dia ada cara dia tersendiri business. Hmm. Faham? Dan Trickster ni adalah orang sebenarnya dia ni boleh borak. Hmm. Bapak ni adalah orang yang boleh borak. Tapi jangan bagi dia borak dengan Di Pablo je. Dia macam musuh tradisi lah Dia memang Dia memang tak boleh. takkan boleh lah. Ha, Takkan boleh kau lah. Walaupun Uh, dua-dua ada kelebihan masing-masing. Bukannya betul? dua-dua buruk macam katalah. Trickster di mata peminat Trickster, Trickster baik. Uh, Dan uh, Trickster hero. uh, Outlaw di mata peminat Outlaw, Outlaw adalah hero. uh, betul. So benda tu sebenarnya benda yang biasa kita lalui. Kita tak boleh nak membuatkan semua orang suka kat kita. Hmm. Tak boleh nak puaskan Betul? hati masing-masing lah. Betul? So Okay, so itulah itu Trickster. trickster. Okay, last. Hong Heng. Sebab organ lain Hong aku rasa Heng. macam tak berapa aktif sangat. Ini antara 4 organ yang aktif. Hong Heng? Hong Heng, apa yang aku nampak, dia cuba memonopoli semua benda dalam negara. Dan memonopoli ekonomi lebih tepat sekali. Okay. Itu Hong Heng. Tapi bagi aku, itu adalah penting. Dan aku rasa Hong Heng adalah organ pertama yang cuba menjadi gangster dengan cara mengawal monopoli, bukan cara bergaduh. Faham. So benda tu aku salute dengan orang. Aku tabik. Sebab benda tu sebenarnya susah. Betul? Sebab pada mulanya kita diajar dan kita melihat bahawa orga ni kalau kau nak berkuasa, engkau kena melawan, kau kena lawan, kau kena langgar sana, langgar sini, langgar sana, betul? Hmm. Hong Heng, permulaan dia bukan dia langgar sesiapa. Permulaan dia membeli company-company yang ada dekat dalam ABRP, kat dalam negara. Betul? Dan daripada situ dia bergabung bisnes. So sekarang tak silap aku, mekanik dia punya. Mekanik? Mekanik kedua-dua mekanik lah. Sebab tak silap aku Lopan ke X masuk Hong Heng. Wan Oh, Ipan ya. tak silap aku Hong Betul. Heng. Betul. So faham tak? So Ah, somehow ah. Hong Heng ni dia memegang banyak tempat tau sebenarnya. Mm-mm. Mekanik dia Betul? pegang, mekanik X dia Mm-mm. pegang. Lepas tu dia pegang baju AB Clothing. Ah, Kan? ah. Ni semua. So bagi aku, bila dia ada source of income macam tu, Ah, kan? ah. Lagi satu dia ada Kemer. Ah, ah. Kemer orang tahu memang penjual pelurunya. Hmm. Betul. Mm-mm. Kan? Dan orang tahu Kemer ni menjual kereta juga. Hmm. So faham tak? Diorang ni bukannya suka bergaduh. Dia akan bergaduh Hmm. bila ada benda-benda tertentu. Mm-mm. Tetapi lebih kepada diorang ni mengumpul duit, Mm-mm. menguatkan struktur sebab orang kata money is king. Mm-mm.
Betul? Siapa pegang duit yang banyak, Mm-mm. dia adalah king. Betul? So dia membawa benda tu ke dalam ABRP, which is something new. Ah, Faham? So itu orang ya. Sebab saya itu dia boleh jadi kuasa besar juga in term of business lah. Dia hampir kawal betul. semua resources daripada segi barang apa semua tu hampir ke semuanya. Okay, Betul. itu Orga lah. Kita pun tak nak cerita sangat pasal Orga lain. Sebab ini podcast aku lebih pada nak cerita pasal Outlaw je sebenarnya. Orang tak suka, Okay. I don't give a fuck. And sebab ni podcast aku, kau rasa nak cerita pasal Orga kau buka podcast kau sendiri. And, Ah, okay. So, cerita-cerita sikit lah. Pasal keluarnya 369 dalam ABRP. Bagi kau, as a Borhan, apa pandangan kau terhadap benda tu? Adakah benda tu memang patut buat ke ataupun kau sebenarnya rasa yalah pandangan kau lah terpulang lah, apa je kau rasa untuk 369 tu keluar daripada APL. sebab aku adalah jenis orang yang abide by law. Betul. Hmm. So whatever the law said, then it is what it is lah. Hmm. So dan kita semua sudah berbincang banyak kali sebenarnya. Lebih daripada Hmm. 4 meeting. Aku dah masuk 4 meeting. Dan mengatakan, semua meeting tu mengatakan bahawa kalau kau menang boleh, tapi jangan toksik yang terlampau. Jangan Hmm. sampai fail RP yang menyebabkan kau menyebut pasal nama parents, pasal parents semua tu. Hmm. 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 Kan? Kalau kau nak kalau kau nak menganjing-anjing benda-benda lain, tak ada masalah. Kita orang semua Hmm. faham. Hmm. Okay? Tapi apa yang aku nampak sebenarnya dari kes 369 ni adalah diorang lebih terasa disebabkan orang mengatakan diorang pakai file. Hmm. Okay? Tetapi aku bagi tahu sebenarnya daripada point of view aku, engkau bukan kena ban sebab kau pakai file. Hmm. Engkau kena ban sebab ada budak engkau yang bercakap pasal parents. Itu saja. Hmm. Ha. Faham? Dan aku suka apa ni cara uh, apa dia punya ketua Bijan tak? Bijan. Bijan. Aku tahu Bijan tu baik. Bijan tu dia pandai jaga budak dia. Aku salute benda tu kat dia. Kan? Untuk dia mengawal budak-budak macam tu, Hmm. kan? Budak-budak yang jenis yang berdarah panas semua, dia Hmm. boleh kawal. Dan aku rasa kalau engkau letak sesiapa orang-orang yang lain, dia tak boleh Hmm. kawal budak-budak macam tu. Hmm. Tapi Bijan boleh. Ya? Ah, Cuma apabila tersilapnya satu benda, okay, tersilapnya satu perkataan je keluar. Kalau perkataan tu tak keluar, diorang masih ada. Dan aku Ah, rasa diorang boleh jadi yang paling kuat. betul? Ah, Betul? Sebab budak-budak dia, aku berani cakap budak-budak dia memang power menembak. Memang Betul? power. Kenapa aku boleh cakap power? Sebab aku tahu budak-budak dia memang training. Hmm. Aku personally, aku buat research aku. Kan? Aku nak tahu, okay, kenapa orang cakap 369 ni pakai macam ni, macam ni, macam ni. Bila aku buat research aku sendiri, kan? Diorang memang power. Diorang memang training. Memang Dia hidup diorang menembak. So maksudnya diorang ni memang orang kata training sampai orang cakap dia main hack ataupun main file lah maksudnya. Betul? Ah. Betul? Even aku in COD punya scene kan, competitive scene. Even aku in Valorant punya scene. Hmm. Kan? Benda biasa, bila engkau power, orang akan cop kau hack. Benda biasa. Hmm. Hmm. Benda tu aku dah lalui biasa lah. Hmm. Ah, kan? Tapi orang tak tahu berapa lama engkau spend time untuk training. Hmm. Berapa Faham? lama engkau habiskan masa penat lelah engkau menembak, betul? Betul? So itu input aku. Input aku adalah engkau betul engkau power. Aku Hmm. betul salute. Engkau main pistol memang kau paling power. Kau main Hmm. L, kan? Hmm. Dan aku tahu kau tak file. Kalau engkau file dah lama kau kena. Tapi maksudnya Betul? budak-budak engkau aku tahu tak file. Tak file. Cuma satu perkataan tu yang menjejaskan kenapa engkau kena ban. Satu perkataan tu. So itu je. Okay. Itu input aku lah. Okay, so itu berkenaan dengan 369 keluar daripada BRP lah. So kalau macam aku, apa je 369 mungkin satu masa 369 berhijrah ke negara lain ke apa ke, aku harap benda tu tak berulang lagi lah. Harap benda ni jadi satu pengajaran pada dia untuk duduk dalam negara RP ataupun semua yang ber-RP lah.
Okay, so kita dah almost 1.5 jam sebenarnya. Sebenarnya aku nak buat sejam je, tapi dah drag sampai 30 minit. So mungkin Dia ramai pun kalau tengah shock. kalau borak kalau borak dengan aku macam ni. Memang dia akan drag lama. Okay, kita nak ambil sikit-sikit lah make it short lah Engkau as a player, bila kau dah ada dalam server ABRP, apa yang kau rasa yang kelebihan ABRP and kekurangan ABRP itu sendiri? And apa yang kau rasa ABRP ni perlu menambah kebaikan daripada segi apa? Kau as a player, apa yang kau rasa? So, kelebihan ABRP tu sendiri adalah ABRP ni dia mewujudkan satu komuniti yang sihat. Okay? Dia mewujudkan satu komuniti di mana kalau engkau nak bawa RP gangster ataupun RP apa-apa kau bawa, dia masih ada limit. So benda tu supaya orang tak melebih-lebih. Dan supaya tak ada, maksudnya engkau personal dengan aku, tak ada. Apa yang aku nampak ABRP buat adalah dia ingin menjadi satu komuniti yang sihat dan dia nak menjadi macam serious RP punya server. Hmm. Sebab aku rasa Malaysia ABRP saja yang ingin mengetengahkan serious RP. Faham? Untuk aku bercakap, aku pernah masuk server Jerman dan aku bagi tahu server Jerman lagi serius. Lagi betul tu Ha, RP tak ap, ketat apa lah. yang apa yang ABRP buat sekarang ni, dia gradually, dia tak memaksa korang sangat, tapi dia ada bagi kau satu structure yang kau perlu ikut untuk Hmm. menjadikan satu komuniti yang tak toksik, Hmm. yang semua orang friendly, semua orang boleh berkawan. Dalam RP kau boleh bergaduh, tapi bila kau luar kau kawan. So Hmm. itu yang dia nak. Itulah yang dinamakan bersih. Uh, Itu bersih yang Faham? dicari. Sebab yang kita tahu, selalunya kalau orang bergaduh dalam RP, sampai keluar dia akan tak ngam. So itu benda Betul. tu kita tak nak. Betul. Benda tu kita tak nak. Kita nak elakkan. So itulah wujudnya ABRP. Itu visi dia lah yang Hmm. aku rasa. Dan aku rasa benda tu most of the people boleh nampak macam tu sebenarnya. Sebab mungkin segelintir tak boleh nampak Hmm. kan. Tapi macam mana kita nak buat? Kita macam kata, kita tak boleh nak sempurnakan hati masing-masing. Tak boleh Betul? nak sempurnakan hati semua Hmm. orang. Ramai orang faham itu adalah ABRP membawa kepada satu komuniti yang bersih. Uh, So, bersih tu yang kita nak dan uh, lebih 80% faham. So, uh. apabila 20% tu tak faham, tak apa, kita biarkan. Mungkin perlahan-lahan dia akan faham. Hmm. Okay, so Ah, itu adalah vision ABRP itu sendiri lah. Bagi aku, ABRP ni macam apa tau? Di satu tempat ataupun satu pit stop yang macam orang daripada negara yang bergolak apa benda semua ataupun kau pernah bermusuhan kat sana, dia ibarat macam Konoha kau tak? Faham. Konoha ni dulu dengan yang geng-geng lain ni semua tak ngam, bergaduh je. Tapi Hmm. Konoha ni dia buatkan semua ni jadi kawan. Jadi Hmm. baik mula-mula memang bergaduh, bergaduh lepas tu jadi kawan, jadi baik. Last dia orang bersatu and then jadi satu benda yang bagus lah kan. Aku dah anggap macam ABRP ni satu pit stop yang macam tu. So mana-mana negara bergolak pun semua masuk. And then apa kita gaduh-gaduh and then baik jadi kawan. Jadi ni macam dulu kan. Macam dulu Outlaw dengan Trickster, aku pernah sampai rasa macam Outlaw dengan Trickster takkan baik. Hmm. Maksudnya daripada in term of dalam ataupun luar. Aku rasa sampai tahap macam tu. Dulu kita orang dulu kan. Tapi macam sekarang, tengok Pablo pun boleh je. Masih boleh bergurau dengan Trickster, dengan bapak. Masih boleh bercakap dengan bapak apa semua. Jadi berkawan. So benda tu yang buat aku nampak benda tu rasa macam nampak lebih kurang macam tu lah ke arah tu. Okay, kalau kau as a player, penambahan baik apa yang perlu ada? Maksudnya dari segi server tu sendiri. Contoh macam kerja, macam kerja tu ditambahkan ke ataupun macam side job tu dibuangkan ke. Bagi kau as a kau Borhan POV kau sendiri. Penambahan yang bagus. Aku rasa apa yang aku nak bercakap ni, tak tahu lah, kemungkinan mungkin dia punya ni ke apa kan. Tapi Uh, apa ki, yang aku rasa aku nak, uh, yang aku nak uh, penambahan adalah, aku kalau boleh aku nak satu negara tu tak ada AI langsung. kosong lah. Kosong. Tadi Kosong. lah tu. Tak ada AI.
setiap deal and trade Eh, akan perlukan seorang player. faham. Itu betul RP. Uh, so, Itu apa yang aku rasa yang aku nak nampak sebab okey, satu, AI ni memberatkan sebenarnya. okay. Dari segi kita bercakap pasal back end, AI ni kadang-kadang dia memberatkan. AI yang Uh, berjalan-jalan kat keramat lah, uh, apalah semua tu uh, kan. Dia uh, memberatkan. So bagi aku apabila engkau letak AI tu tak ada semua orang, so engkau akan lebih berinteraksi dengan semua orang. Engkau kena berinteraksi dengan semua orang. uh, 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 Maksudnya engkau tak faham? boleh nak hidup yang engkau bawa haluan sendiri, engkau tak nak Uh, bercakap dengan uh, orang, tak boleh. Kau dipaksa untuk berinteraksi. Dan itulah uh, 5M. Engkau kena uh, berinteraksi dengan orang. So bagi aku itu yang aku nak lah sebenarnya. Yang aku uh. nampak could be something new in the future. Okay, kalau macam tu, kan, contohlah keramat ataupun titi wangsa tu dimasukkan ataupun dibubarkan supaya tak ada. Sebab keramat dan titi wangsa tu tempat jual barang. So Hmm. maknanya tempat AI tu digantikan dengan orang kita sendiri untuk jual barang tu. Kita ada barang, kita dah buat-buat dan kita nak jual. So bagi kau pernah benda yang betul role play yang macam mana? Yang macam geng kita kena jual dengan geng ke? Ataupun kena ada satu ketubuhan yang memang kat dia je kita boleh jual dadah ke? Ataupun jual barang-barang rompakan ke? Ataupun macam mana? Ataupun macam bagi kau pihak menteri kena set okay minggu ni barang jual barang rompakan ke ataupun barang dadah dekat geng ni. Lepas tu minggu depan dia rotate geng lain pula. And then geng lain pula. Ah, bagi kau macam mana? Kau mengharapkan yang macam mana? Bagi aku personally, okay, keramat titi wangsa tu kita biar dia sebagai satu red zone Uh, untuk orang dapatkan tempat tu. uh, Okay, kita biarkan orang tu dapatkan tempat tu. uh, Tapi mungkin kita boleh letak sebagai macam ada satu organisasi, okay. bukan satu orga lah, macam satu kumpulan Uh, di mana engkau boleh menjual benda tu. okay. Okay. Ataupun betul juga idea kau. Aku pun ada terfikir idea kau. Mungkin minggu ni organi yang akan beli semua dadah. Mungkin organi minggu ni akan beli semua dadah. Kan? Tetapi satu benda yang aku nak tahu adalah contoh Contoh orga tu tahu. Contoh engkau buat dadih kan. Engkau buat Uh, 1,000 dadih minggu tu. Tetapi engkau tahu engkau kena jual dadih tu dekat aku. faham? Engkau Faham? mesti tak nak je. Kau mesti tak nak bagi aku dadih je. Betul, betul. Betul? Itu mungkin ataupun kenapa aku rasa kurang boleh kalau kita nak bagi setiap organ setiap minggu. Uh, Sebab nanti contoh aku, lagi-lagi kita dengan kuning. okay. Kan? Contoh Uh, kita buat 1,000 ni. Minggu uh, tu kuning. Kan? uh, Kuning punya chance untuk ambil dadah. Kita nak uh, jual kat dia, dia kata tak nak jual buat apa. Sebab dia tahu kalau kita jual kat dia, dia bagi kita duit. uh, Kalau tak pun mungkin dia jual murah. Faham tak? So aku perlukan satu organisasi ataupun satu kumpulan yang orang kata neutral. Tapi orang tahu dia adalah kartel. So itu aku rasa satu. Tapi macam mana untuk merealisasikan benda tu, sebenarnya tak boleh juga. Sebab kalau semua orang buat dadah, bagi kat dia, dia paling kaya. Kan? faham? So aku tak tahu macam mana. Tapi aku sebenarnya tengah mencuba kat macam mana untuk memfikirkan macam mana nak settlekan hal benda ni. Kalau aku nak semua tak ada AI kan. Tapi mungkin Okay. Contoh kalau satu dua AI mungkin boleh. Contoh kalau kata macam aku tadi cakap okay, satu minggu tu menteri memberi tugasan untuk apa-apa barang dadah kita kena jual kat organ tu kan. Okay, untuk mengelakkan daripada macam kau cakap tadi nanti macam kita dengan kuning tak nak jual dengan kita, tak nak beli dengan kita kan. Kita pun nak bagi tapi dia tak nak beli sebab aku tak nak bagi kau duit, contoh macam tu. Tapi disebabkan menteri dah letak satu task macam okay, aku nak certain amount yang macam ni kau kena bagi aku. Contoh berapa banyak amount dadah ke ataupun at least kau kena beli juga daripada orga lain satu orga mungkin kau kena beli dalam 200 wheat baht ke apa benda ke. Benda tu sebab kau barang-barang tu kau akan pass kat menteri balik. Sebagai satu kata apa lepas kau dah pass kat menteri tu menteri bagilah kau certain amount sebab kira macam kau dah buat kerja kan. Kau dah cuba cari isu kau ber-RP dengan orang kan. Supaya tak ada nampak benda tu nampak macam buat kerja kosong kan.
At least ada lah benda tu jalan. Kau rasa benda tu okey ke? Ataupun kau rasa menteri takkan keluarkan duit pun sebenarnya untuk benda tu? Okay, bagi aku personally lah, aku jenis yang tak suka bila hmm, kita sebagai rakyat berarpi dengan menteri. Hmm. Faham? Bagi aku personally aku tak suka. Hmm. Sebab menteri dia ada kerja dia sendiri. Hmm. So tak perlu untuk dia bagi kita task, untuk memaksa untuk Hmm. organ-organ lain bagi kita task. Bagi aku tak perlu. Hmm. Sebab dia banyak lagi kerja dia. Hmm. Dan aku rasa bila engkau RP dengan menteri ni, dia jadi macam, dia bukan aku nak kata menteri ni apa tapi aku nak kata kalau kita berRP dengan menteri, sebenarnya kita kena faham dia menjaga banyak benda. Hmm. Kalau tiba-tiba nak tambah lagi satu kerja dia iaitu membagi kita task, aku Hmm. rasa benda tu berat untuk dia. Sebab aku Hmm. rasa menteri sekarang yang dia perlu fokus hanyalah untuk pembangunan ABRP dahulu. Hmm. Once kita dah stable, once kita dah jadi officially ABRP, sebab sekarang masih Hmm. beta kan, Hmm. officially ABRP. Lepas tu mungkin kalau menteri ada ke lapangan ke apa ke, baru kita akan bertanya pasal benda ni. Mungkin baru Hmm. nak bagi task ke apa semua kan. Hmm. So as in for now, aku akan cuba cari solution yang takkan menggunakan menteri lagi. Faham? Ah, Even macam kita punya white zone, yang JJ come up with solution yang untuk ambil tempat, betul. Hmm. Kita tak bercakap dengan menteri pasal benda tu. Betul. Hmm. Kita tak melibatkan menteri. Apa yang kita libatkan adalah ketua-ketua orga saja. Hmm. Dan itu pun kita boleh dapat persetujuan dan jumpa jalan penyelesaian. Mungkin dia Hmm. tak perfect, tapi any plan bound to failure. Akan ada Hmm. sedikit failure ataupun mishap, Betul? Betul? kan? So maksudnya sekarang kita dah tahu, okay, kita takkanlah nak setiap 10 minit nak kena langgar, 10 minit nak kena langgar, betul? So kita boleh Hmm. suarakan balik. Tanpa menggunakan menteri, kita suarakan antara kita. Okay, aku rasa aku baru kena semalam. Setiap 10 minit, setiap 15 minit kena langgar. Hmm. Koyak duit. So kita Hmm. bincang balik. Macam Hmm. tu. So itu solution yang aku minat. Sebab aku tak Hmm. suka sangat kita menyebutkan menteri sebenarnya. Okay, so aku rasa solution dia is mungkin kalau nak ber-RP daripada segi jualan dada ke ataupun tu dia kena wujud aku rasa solution dia is mungkin kalau nak ber-RP daripada segi jualan dada ke ataupun tu dia kena wujud satu. Jap. Hello? Okay, Okay, dengar tak? Okay. Okay, so aku rasa solution dia macam uh, kena wujud satu satu pertubuhan macam kasino yang dia hanya membeli barang dadah, barang dadah dengan barang rompakan. So itu je dia boleh buat. Kan? Dia tak boleh buat benda lain dah. Itu je RP dia tu je. Maksudnya dia beli je, beli. Dia maksudnya mungkin ada lah kan rolling daripada barang tu dia dapat berapa contoh macam contohnya macam polis macam polis barang yang dia dapat tu dia ada satu tempat yang dia boleh jual tapi harga tu tak mahal lah, harga dia murah je. Mungkin dia kena buat benda macam tu ke supaya tak ada nampak macam apa ber-RP dengan menteri ke apa. Aku rasa mungkin benda tu okey kot kan. Tapi lah Hmm. macam mana pun kita ni as a player orang kata apa mungkin beri sedikit pandangan ataupun orang kata apa idea lah. Mungkin diorang ada benda lagi, diorang ada plan apa yang diorang nak keluar sebenarnya. Kita tak tahu kan. Sebab itu bukan kerja Betul. kita. Okay. Hmm. So uh, kita pun dah almost nak sampai penghujung dah. Okay, last word. Burhan. Kita dah cerita pasal server. Perbaikan server pun dah okay. Kau nak cakap dekat budak-budak Allah lah. Kau kata budak-budak Allah dengar ni, apa kau nak cakap kat diorang? Kau nak pesan apa kat diorang? Uh, okay, kepada semua budak-budak Allah dan even viewer pun aku anggap korang adalah family outlaw agak. Semua yang ada dekat tempat Jack. So apa yang aku nak korang buat adalah sentiasa support outlaw, walaupun kita tahu outlaw ni kadang-kadang dia ada naik turun dia. Okay? Dia naik turun dia adalah benda biasa dalam kehidupan, aku nak bagi tahu.
So, apa yang membuatkan kita ni semua adalah satu family adalah disebabkan apabila kita jatuh, korang bersama dengan kita orang. Itu yang penting sebenarnya. Sebab tanpa korang, kita orang semua ni tak ada apa-apa. Tanpa korang, aku tak ada, bukanlah sesiapa. Jack bukan sesiapa. D Betul. bukan sesiapa. Ini semua Betul. atas support korang saja. Korang yang Betul. boleh menjadikan kita orang sampai tahap yang D boleh stream semua. Even Betul. aku pun boleh stream. Walaupun aku tak Ah, stream. betul. Dia pun boleh stream. So, sebenarnya aku sangat berterima kasih dengan korang. Korang punya support tu memang tak ternilai lah aku cakap. Aku tak boleh nak Hmm. balas dengan apa-apa pun. Apa Okay. yang aku boleh bagi tahu, terima kasih sangat-sangat. Aku rendah diri kan. Kalau ada apa-apa yang kau rasa dekat Allah ni yang kau rasa kurang atau apa, kita akan terima feedback korang. Kita akan cuba yang terbaik. Sebab Outlaw ni apa yang penting korang. Korang Betul. sebenarnya adalah keluarga Outlaw yang penting. Betul. Kita akan jaga Okay. korang. Kita niche sikit lah. Last sikit lah Ujun. Niche sikit. Kata-kata kau untuk Di Pablo. Kalau Di Pablo dengar. Kalau Di Pablo ada kat dalam stream aku ni. Kalau Di Pablo dengar. Kau nak apa? Kau nak pesan apa kat dia? Kepada Di Pablo. Di Pablo. Mungkin bila kau cakap dalam game tu kau rasa macam macam ada orang pula kan. Ini kita kira borak ni kira macam kau betul-betul kau cakap dia biar dia faham, kasih faham lah. Okay. Kepada Di Pablo. Okay, kepada Taiko. Aku nak bagi tahu something. You've done a great job. Daripada dulu sampai sekarang. Engkau dah did your best. Okay? Tapi aku nak engkau tahu, aku nak engkau kuat sepanjang masa yang kau rasa engkau down. Yang kau rasa engkau ni setengah merundum. Tak ada. Benda tu statistically ada, tapi orang-orang yang sayang kau takkan hilang. Kalau kau nak kira ke tahap sayang orang tu dengan kau, engkau tak boleh kira ikut statistik. Orang masih ada di belakang kau, Di. Kau jangan risau. Kita orang masih ada. Aku ada, Jack ada. Family BBT ada. Family BBB ada. Kan? Betul. So kau kena tahu. Kita orang akan sentiasa ada untuk kau dan kita orang takkan tinggalkan kau. So apa yang kita orang nak daripada engkau hanyalah engkau kuat dan engkau strong. Okay? Untuk ada masa-masa yang kau perlu rasa engkau lelo, tak apa. Tapi kau jangan down. Kau jangan down lama. Sebab tanpa engkau adalah muka kepada Allah. Engkau adalah Allah. Kita orang yang lain ni kita support engkau je. Betul. So itu adalah kata-kata daripada aku lah. Faham. Yeah. Okay. So, terima kasih Borhan sebab bagi masa. Sebenarnya benda ni last minute tau. Kalau korang nak tahu lah. Aku PM dia. Aku PM dia Borhan free tak? Pukul 4.5. Kata free. Okay jom buat podcast. Kata okay jom boleh kan. Memang last minute. Satu lagi aku nak ucapkan terima kasih pada korang. Aku tak pernah view sampai 100 lebih hari ni. Quite good lah kan. Mungkin sebab ramai nak tengok kau sebenarnya Borhan. Ramai orang nak tengok kau kan. So aku bawakan benda tu quite eksklusif lah. Sebenarnya bagi aku sangat eksklusif sebab even aku pun tak dah tengok kau. Pablo pun tak dah tengok kau. Pablo pun tak tengok muka kau. Masa bila dalam live ni dapat tengok kan. Benda tu macam eksklusif lah untuk aku. So aku rasa macam terima kasih. Terima kasih juga pada yang dah tap screen. Yang dah 100k like. Korang yang mana dia real gila lah korang. Korang yang mana dah share. Mana dah bagi gift. Terima kasih pada Ren. Dengan 2 kereta api dia bagi. Kau biar-biar. Okay, so mungkin next podcast aku sebenarnya daripada dulu aku nak ajak Borhan. Aku nak ajak Pablo. Tapi mungkin kekangan masa lah. Mungkin masa tu susah sikit. Sebab malam bagi aku tak boleh malam. Sebab malam kita makan ready untuk dilanggar. So mungkin waktu petang macam ni je lah free sikit. Boleh lah nak borak-borak kan. Okay, so kalau kata bukan Di Pablo, kau rasa aku patut jemput siapa? Kau nak dengar daripada siapa podcast? Family Allah sendiri lah. Aku sebenarnya, to be honest, aku teringin nak ajak orang luar daripada ni. Tapi sebabkan benda ni tak ada exposure lagi. Orang lain pun tak tahu kata tiba-tiba aku nak invite pula kan. Nanti dia orang macam, kau benda ni ajak aku kan. So aku nak ajak yang dalam family dulu. Sebab mungkin ada orang dia teringin nak tahu.
siapa, apa yang jadi dalam family tu sendiri, POV dia macam mana dalam keluarga tu sendiri. Kau rasa siapa? Bagi aku kan, yang menarik dan aku rasa yang orang tak expect untuk dia bercakap. Cuba kau ajak Merah atau Ran. Aku Merah nak ataupun tengok red? macam mana dia bercakap dalam podcast. Okay. Boleh. Kita akan cuba. Kita Aku akan nak cuba. tengok. Merah Tapi ataupun red tapi Ran kena ready lah. Ran kena ada Ah, skrip lah. Dia kau kena ah, readykan dia skrip. Soalan-soalan tu kau kena ada jawapan untuk dia. Macam aku boleh spontan. Aku tak betul. kisah. Ah. Sama benda ni sebenarnya aku nak buat santai-santai je kan. Cakap macam mana cara kau biasa cakap. Tak payah nak nampak macam formal sangat. Tak best nanti. Okay, so mungkin nanti aku akan try pujuk Ren ataupun Merah untuk join podcast aku. Mungkin petang. Okay, so aku rasa itu je. 1 jam 10 minit. Thank you. Thank you semua. Terima Aku tak kasih tahu nak cakap macam semua. mana. Thank you Borhan Terima juga kasih. spend time. Okay, so Terima kasih semua. saya gerak dulu gang. Apa-apa Roger. Assalamualaikum.